Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini Teacher Baju Merah akan menjadi moderator bagi private webinar PG1M kita malam ini. Okey sahabat-sahabat Good semua. morning, Sebelum teacher. itu, hai. Terlebih dahulu, Teacher ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada founder PG1M kita iaitu Tuan Syukur Hashim dan Cik Junaida Nordin, Six Star Diamond dan juga barisan FC yang banyak bertungkus lumus merancang dan menjadikan banyak aktiviti-aktiviti hebat untuk kita di dalam PG1M dan juga of course AJK bagi aktiviti BOP malam ini. Ribuan terima kasih pada mereka. Dan untuk semua sahabat-sahabat hebat malam ni, dealer-dealer dan customer, malam ini adalah private webinar Business Opportunity Program yang bertajuk Buat Dulu Percaya Kemudian. Wow, apa benda ni? Katanya sambil-sambil simpan emas boleh jana pendapatan. Macam mana tu? Best kan? Tapi sebelum teacher memperkenalkan speaker hebat kita, teacher ingin kenalkan sedikit mengenai teacher. Teacher dikenali sebagai teacher baju merah. Macam kenal sangat lah ya. Macam terkenal tak adalah. Okay, teacher baju merah yang memang you all akan nampak setiap baju merah je. Atau nama sebenar Nohati binti Mansur, berasal daripada KL Selangor. Teacher telah mula membeli emas pada 2015. Sedikit cerita teacher tentang kesilapan jangan buat tau. Teacher start beli emas pada tahun 2015. Dan kesilapan teacher ialah teacher tak ada introducer. Bijak tak? Dan akhirnya pada PKP bermulalah journey teacher bersama emas di Public Gold. Teacher start menyimpan emas. Cuba buat 2020 masa PKP, 2021 buat dengan orang kata pengurangan daripada segi gaji dan allowance. Tapi akhirnya tak percaya, teacher berjaya menyimpan, berjaya aim untuk capai matlamat, mula-mula untuk bayar zakat emas. Alhamdulillah. So itulah journey teacher di Public Gold. Dan kemudian bila testimoni sendiri berjaya, teacher pun mulalah serius untuk menjadi dealer. Mula-mula normal dealer dan sekarang Alhamdulillah creative dealer. Dan insyaAllah teacher akan bersama rakan-rakan hebat di sana untuk kita jadi master dealer dan juga FMD. InsyaAllah doakan teacher semua. Okey sahabat-sahabat hebat. Di sini teacher nak bagi tahu sebenarnya Public Gold adalah satu platform syarikat jual dan beli emas yang memang orang kata dah terbukti. Kita bukannya scam, kita memang jual emas, dapat emas. Tapi yang menariknya, sambil-sambil kita menyimpan, kita boleh jana pendapatan. Dan teacher tak sangka daripada saja-saja suka-suka nak menyimpan emas, tiba-tiba nampak duit masuk sikit. Best juga simpan emas kat Public Gold ni kan. Jadi sebenarnya kita ada peluang yang hebat untuk menjana pendapatan di Public Gold. Teacher sebenarnya adalah tadi kan teacher kata teacher tak ada introducer kan. Dan Alhamdulillah pada tahun 2020 tu dan insaf dah survey bertemu jodoh lah teacher dengan speaker pada malam ini. Mentor teacher yang hebat Puan Suzy Iza. Dan teacher adalah anak didik beliau. InsyaAllah doakan teacher akan berjaya seperti mentor teacher. Okey sahabat-sahabat semua. Teacher ingin, sudah pasal teacher, sekarang ni teacher ingin memperkenalkan siapa speaker kita yang akan bercakap malam ni. Siapa orang dia kan? Nampak dari jauh ni manis, orangnya bukan main, lagi lincah, agresif orangnya kan. Selalu jadi host-host MC bagi program PG1M. Siapa dia Okay, teacher bacakan sedikit mengenai Puan Suzy Iza. Puan Suzy Iza 45 bulan berturut-turut top producer platinum sejak Jun 2020. Dan yang menariknya 23 bulan Q bonus. Wow, tepuk tangan sikit. Hebat tau pencapaian ni. Dan beliau telah memperolehi berjaya sepanjang PGLS memperolehi 2 tiket. Guys, nak dapat 1 tiket pun susah, tapi Puan Suzy telah mencapai 2 tiket. Pertama tiket ke Dubai, kemudian tiket ke Itali, kemudian tiket ke Hokkaido dan kemudian ke tiket Switzerland. 2 tiket. Apa rahsia beliau? Nanti kita korek boleh tanya soalan Dan beliau juga merupakan duta Public Gold ke Indonesia. Puan Suzy Iza merupakan triple star FMD. Okey, untuk makluman rakan-rakan hebat malam ni yang baru nampak Puan Suzy Iza yang cantik manis ni, sebenarnya beliau ni merupakan senior engineer di syarikat antarabangsa. Senior engineer. Agak-agak tu dah berapa lama tahun bekerja, dah berapa lama Puan Suzy ni bekerja. Hebat tu. Tapi sekarang Puan Suzy telah melepaskan jawatan dia sebagai senior engineer dan sekarang Puan Suzy Iza berjaya bersara dengan bergaya dan kini buat full time sebagai PGBO. Hebat tak? Cuba tag sikit, hebat tak?
background je ni. Cuba tak, ada tak yang nak macam Puan Suzy ni? Dah bekerja, tinggalkan kerjaya dan nak dapat set income, passive income yang besar macam Puan Suzy ni. Okey, jadi pada malam ini Puan Suzy Issa akan bercerita, berkongsi dengan kita bagaimana untuk menjana pendapatan. Buat dulu, percaya kemudian. Sebelum itu, puan-puan, tuan-tuan semua, kalau ada soalan, boleh tulis di ruangan chat nanti. Okey, dengan ini saya mempersilakan speaker kita pada malam ini, Puan Suzy Issa, dipersilakan. The stage is yours. Silakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam perpaduan semua. Apa khabar? Kabar baik, Waalaikumsalam. Okey. Waalaikumsalam. Iya, okey. Jadi kita bertemu lagi pada hari ini. Saya yakin yang hadir malam ni terdiri daripada rakan-rakan dealer juga kan? Okey. Dan juga customer Public Gold. Serta mungkin bakal customer Public Gold. Kerana sesi ni sebenarnya dia open dia tak adalah close. Tetapi kalau yang dah menjadi dealer yang nak dapat clear direction, apa yang boleh dapat dengan Public Gold ni apa semua, insyaAllah sesi malam ni saya akan kongsikan sedikit apa yang tuan-puan boleh dapat melalui Public Gold. Kerana mungkin sebelum ni tuan-puan rasa sama-sama kan. Jadi hari ni kita ada sesi bersama yang mana saya akan membantu tuan-puan semua. Okey? Jadi dah bersedia? Dah. Sedia. Dah sedia. Alright. Nampak tak slide saya? Nampak. Okey. Muka saya dah ni. Okey, tapi saya tak boleh tengok muka you all. Okey, tak apa. Saya sekejap saya pastikan bagi saya nampak muka you all. Jadi nampak sikit. Okey, jadi hari ni saya nak kongsikan buat dulu percaya kemudian. Okey, ini adalah antara kata-kata hikmah quote saya untuk diri saya sendiri dan juga saya kongsikan dengan tuan-puan semua yang mana saya dulu pun tidak berapa yakin apa yang saya buat ni, kejayaan yang macam mana yang saya boleh kecapi, tetapi saya ikut pesan mentor. Okey? Ikut pesan mentor yang mana kita buat dulu. Okey? Faham kemudian. Buat dulu, percaya kemudian apa yang kita akan dapat sebelum tu. Okey? Jadi okey, sebelum tu saya lupa nak ucap terima kasih kepada MC kita hari ni, Teacher Baju Merah, Puan Yati. Okey? Terima kasih banyak-banyak kerana berkongsikan sedikit ilmu tentang diri saya. Okey? Jadi sebagaimana yang tuan-puan dengar tadi, itulah sedikit tentang diri saya. Itu kira pencapaian sedikit je lah. Kita tak ada nak wawarkan lebih-lebih kerana saya yakin kalau tuan-puan rasa kejayaan saya yang teacher sebut tadi wow, okay? Kalau tuan-puan rasa ianya wow, insyaAllah tuan-puan boleh dapat juga kejayaan tu. Jadi yakin pada diri, buat dulu, percaya kemudian. Jadi ini yang kita nak ni. Sebab apa semua kita, semuanya bermula dari zero. Tak ada siapa yang tiba-tiba masuk Public Gold, semua dia dah pandai. Tidak Semua bermula dari zero dan dari zero itulah kita akan belajar dan berkembang hingga mencipta kejayaan yang luar biasa. Mencipta kejayaan untuk diri sendiri. Mencipta kejayaan untuk keluarga kita. Tunjukkan kejayaan kita kepada orang di luar sana. Tunjukkan kejayaan kita kepada mereka-mereka yang pernah berkata-kata tentang kita dahulu. Mereka yang pernah menolak dengan kita dahulu. Mereka yang pernah menjadi biawak di kalangan kita. Macam malam mungkin ada sampai sekarang ada jadi biawak. Okey, sorry saya guna istilah biawak kerana mentor kita pun guna istilah biawak untuk memberikan contoh bagi mereka-mereka yang di luar sana sentiasa bercakap-cakap ataupun demotivate kita. Jadi apa yang penting tuan-puan sebagai PGBO, tuan-puan kena ada mental warrior yang kuat. Okey, mental warrior. Ingat tak mental warrior? Okey, mental warrior kita kena kuat. Alright. Jadi okey, seterusnya. Macam mana saya nak ni? Untuk saya punya screen ni, set no. Kenapa saya tak boleh klik? Okey, first tahniah kepada tuan-puan yang hadir malam ni. Okey, tahniah kepada tuan-puan yang hadir. Sekejap saya kena kecil screen.
Okey, sebab saya jadi presenter. Alright. Malah dah keluar pula. Okey. Jadi, sebelum saya mulakan, saya nak tanya tuan-puan semua. Adakah tuan-puan semua masih bekerja sekarang? Okey, kalau tuan-puan masih bekerja, okey, pilih type sini. 1 untuk yang masih bekerja kerajaan, 2 untuk yang swasta, 3 bekerja sendiri, 4 tidak bekerja tapi ada income. Contoh macam suri rumah. Dia rasa dia tak kerja tapi suami bagi duit. Dan 5 tidak bekerja ni memang tak ada income. Jadi kata ada income macam mana tuan-puan makan Okey, tak apa, sekejap lagi kita tanya. Jadi saya nak tengok, cuba type, saya nak tengok dulu berapa at least statistik kita boleh dapat sedikit Mana yang ramai? 1 ke, 2 ke, 3 ke? Okey. Alright. Nuzaili 1. Okey, 1 kerajaan ramai juga kerajaan. Okey, swasta pun boleh tahan juga. Okey. 5. 5 ramai juga serius. Okey, kalau tiada income ni tuan-puan macam mana survive life Okey, tak apa. Saya yakin pasti ada sesuatu. Alright. Okay, siapa lagi nak type apa dia punya posisi diri. Okey, jangan takut. Sebab sekarang kita nak buat bedah siasat sikit. Okey, nak buat bedah siasat. Okey, jadi ini adalah realiti tuan-puan sekarang. Kalau tanya saya dulu berada di kedudukan nombor 2 ni. Saya merupakan seorang pekerja swasta sebelum ni, iaitu saya bekerja di syarikat yang agak terkenal di Malaysia, iaitu namanya Sapura. Saya bekerja 20 tahun sebagai senior system engineer, yang mana selepas 2020 saya mengambil keputusan untuk berhentikan bos-bos saya dah. Jadi sekarang saya full timer bersama Public Gold. Okey, kenapa? Mesti tuan-puan nak tahu kan kenapa. Okey, nanti dalam sesi perkongsian saya ni saya akan kongsikan sedikit demi sedikit dan saya dedahkan beberapa rahsia kenapa saya kalau tuan-puan rasa kerja dah bagus, kenapa berhenti? Even masa saya nak berhenti tempoh hari pun adik-beradik saya, mak ayah saya pun tanya banyak, kata betul-betul ke ni dah nak berhenti sebab dia dikategorikan kerja yang dah agak stabil dengan kemahiran yang kita ada. Malah sebenarnya kalau saya berhenti di situ pun, saya lompat ke syarikat lain, saya masih laku lagi. Resume saya laku. Malah income pun tak mesti boleh bertambah. Tetapi kenapa saya memilih Public Gold? Itu persoalan yang selalu orang tanya. Kenapa saya memilih Public Gold? Lepas tu pula buat full time. Ramai rakan-rakan saya di Sapura tempoh hari, mereka seolah-olah tidak percaya yang saya ni betul ke nak berhenti? Mungkin nak lompat tempat lain, tapi tak nak bagi tahu. Okey? Tapi saya buktikan kepada mereka, yes, saya memang tak hantar resume saya mana-mana dan saya memang full timer bersama Public Gold. Berhenti sana. Jadi ini adalah antara kejayaan kecil dalam hidup saya. Satu keputusan yang saya rasa saya buat keputusan yang betul. Okey? Alright. Jadi saya nak tuan-puan kejap. Saya tak tahu kenapa slide ni tangan saya ni dia. Okey, saya nak tuan-puan ambil sekeping kertas. Okey. Sekeping kertas, tak kisahlah buku ke apa ke. Okey, kat buku boleh. Okey, ambil pen, tulis gaji tuan-puan sekarang. Tulis gaji. Sekarang saya suruh tulis dekat chat kan tuan-puan rasa, Allah, rahsia, biarlah rahsia. Okey, tak apa. Tulis dekat buku masing-masing. Tulis besar sikit. Jangan tulis kecil sangat, tulis besar sikit. Okey, tulis besar sikit. Siapa dah sudah, tulis 1. Type 1. Yang dah sudah je type 1. Tak payah type gaji je. Yang dah sudah type 1. Type 1 dekat chat. Okey, dah ramai. Okey. Dah sudah. Siapa belum sudah lagi kena tulis. Sebab ini adalah antara catatan tuan-puan hari ni. Kalau boleh tulis date juga hari ni, iaitu 17 hari bulan 2 2024. Ini bagi yang masih lagi yang kategori tadilah. 1 kerja kerajaan, yang 2 swasta, yang ketiga kerja sendiri, okey. Yang keempat tak bekerja tapi ada income, yang kelima tak bekerja tak ada income. Tak apa. Tuan-puan tulis. Tapi tak bekerja tak ada income, saya tak tahu tuan-puan tulis apa sebenarnya. Nanti boleh kongsi, boleh tulis apa. Okey, tapi okey dah ready. Okey. Dah tulis Okey. Jadi kalau dah tulis, okey, saya nak lepas tu gaji tersebut cuba kali 5. Kali 5. Kali 5.
jumlah tu. Tengok jumlah berapa. Kalau tak boleh kira dengan congak gitu, ambil kalkulator. Ambil handphone. Okay, ambil kalkulator. Tulis, type. Lepas tu tulis. Gaji tadi kali 5 sama dengan berapa. Tulis besar-besar juga jumlah tersebut. Okay. Tulis besar-besar jumlah tersebut. Tuan-puan nampak tak? Satu amount yang besar. Besar tak rasanya tu? Okay. Besar. Besar. Best tak kalau dapat? Yes. Best. Okay. Sekarang saya nak tuan-puan. Besar, memang besar. Besar. Memang besar. Okay. Saya nak tuan-puan type kosong. Rasa ianya mustahil nak dapat. Okay. Type 8 boleh dapat. Okay. Wow. Type kosong mustahil untuk dapat. Dengan kerja sekarang. Saya tak nak tuan-puan tipu diri sendiri. Okey. Ayat su tukar mula. Dengan kerja sekarang, tuan-puan rasa boleh dapat tak gaji tu? Ini bagi yang tuan-puan kerja sekarang. Jangan yang pasal nak dengar sesi saya hari ni. Tak. Dengan kerja sekarang, okay, kerja sekarang, kerja swasta, kerja kerajaan, bisnes ke apa ke tu, okay, tuan-puan yakin tuan-puan boleh dapat tak pendapatan tu? Yang dah kali 5 ni tadi. 5 kali ganda. Okay. Kosong. Kosong tu menunjukkan rasa tak boleh dapat. Kerjalah sampai umur 60 tahun. Tak mungkin dapat. Bonus tu mungkinlah dapat. Tu sekali je dapat. Betul tak? Bonus pun nak 5 bulan pun payah. Tak payah nak tipu saya. Jarang kamu ni bagi bonus 5-6 bulan. Okay? Paling ni pun 2 bulan, 3 bulan. Betul tak? Bonus syarikat sekarang bagi. Jarang dia nak bagi besar. Okay, jadi kosong. Okay. Nampak tak? Tuan-puan rasa kalau tuan-puan nak kali 5 kali ganda gaji tuan-puan ni. Okay? Dengan kerjaan sekarang, tuan-puan rasa ianya mustahil dapat. Cik Bai Haki tak pernah dapat bonus. Okey. Kalau tuan-puan lompat kerja pun, adakah tuan-puan yakin tuan-puan boleh dapat dengan kiraan 5 kali ganda gaji ni? Boleh tak? Tak boleh juga. Okey, kosong. Kosong tak boleh menunjukkan kosong tak boleh Okey. Kan? Kalau kita lompat kerja pun kita tak yakin kita boleh dapat. Ya. Tukar kerja dah ni. Dah tukar kerja. 5 kali ganda dengan gaji sekarang. Cik Bai Haki dapat. Ya. Okey. Alright. Yang lain. Kebanyakannya. Okey. Kosong. Okey. Ya. Realiti. Even saya dulu pun. Kalau saya kali 5 gaji saya memang. Mustahil lah. Ini dirasakan seperti gaji CEO dah. Betul tak? Kalau tuan-puan tengok bos-bos tuan-puan kat atas, ini dah level mana ni gaji ni? Dengan gandaan 5 gaji tuan-puan sekarang. Okay? Ya, betul. Ianya satu benda yang realistik, yang mana tuan-puan rasa, ya, memang tak mungkin dapat. Okay? Right. Seterusnya. Okay. Saya nak tanya, do you believe yourself? Kalau ya, cakap 1. Okay? Kalau tak, cakap 2. Believe yourself untuk dapat that gaji. Do you believe yourself? Okay? 1, you believe. Okay? 2, you tak believe. Okay. Believe. Wow. Okay. Yakin This is very important sebab ini adalah your dream. Salah satu your dream. Sebab tu tadi saya suruh you all tulis besar-besar. Tulis dalam buku nota ataupun nanti nak tampal kat dinding pun boleh. Okay, saya dulu saya tampal kat dinding. Berapa income yang saya pernah nak dapat? Saya pernah nak dalam hidup saya. Okay, tampal kat dinding. Sebab benda tu adalah sesuatu yang kita rasa mustahil tetapi ianya tidak mustahil. Okay, kebanyakannya 1. Believe yourself. First thing you all kena believe yourself, you all boleh dapat. Keyakinan diri. Dan bagaimana untuk dapat tu, lepas ni kita belajar. Kita tengok macam mana. Okay. Saya tak tahu kenapa ni skrin ni. Alright.
Dengan income tadi, okey, income tadi kita dah letak tepi Itu nanti tampal kat dinding Okey, kat sini pula saya nak tanya. Siapa sini ada rumah sewa sebanyak 5 buah? Banyak orang nak sebut. 5 buah. Siapa ada cakap nombor lain pula nombor 5. Siapa tak ada tulis nombor 6. Okey, kita pakai nombor 5 pula. Okey, nombor 5 siapa ada, nombor 6 dia tak ada. Wah, main nombor je malam ni. Suka saya. Okey, nombor 6, nombor 6, nombor 6. Siapa lagi ada nombor 5? Ada tak orang nombor 5 saya nak tengok? Cik Hasrul Arina Wadin. Oh, Wadin nombor 5. Wow. Okey. Jumpa. Baru rakam. Alah, baru rakam Okey. Farida, okey, Erin nombor 6. Okey, lagi siapa nak menjawab? Siapa ada rumah sewa 5 buah? Salah picit. Tiba Wadin salah picit. Okey, 5 tak ada, 6 ada. Okey? Salah. Betul lah, 5 tak ada, 6 ada. Sebab 5. Okey. 6 tak ada, 6 tak ada rumah sewa tapi ada homestay. Okey. Alright, tak apa. Boleh masuk. Okey, seterusnya. Ni bestnya Ya Allah. Soalan seterusnya. Siapa ada simpanan di ASB atau tabung haji sebanyak 1.2 juta? Okey, sama juga. 5 ada, 6 tak ada. Okey. Alright, 6. Cik Zaitun, Sarizan, okey, Farid, Najibah, Syahidah, 6. Okey, lagi cakap mana betapa dia nak bagi tahunya dia tak ada, okey? Kerana 1.2 juta ni merupakan satu amount yang besar. Kalau dia dah ada ni rasa dia tak datang kelas malam ni kot. Betul tak? Nampak? Tak ada. Kebanyakan kita tak ada. Ya, realiti. Katanya saya pun tak ada. Okey? Tak ada. Ya, betul tak ada. Okey? Kenapa saya bagi 2 contoh ni? Kerana, dapat tengok dengan 2 contoh ni, kalau kita ada 5 buah rumah sewa, katakanlah satu rumah sewa, sewanya RM1,000. So, kalau kita ada 5 buah, bermakna passive income kita, bulanan kita akan dapat RM5,000 sebulan. Betul tak? Okey, tengok yang ni Okey, dengan syarat rumah ni dah habis loan lah. Janganlah tuan-tuan kata, saya ada 5 buah rumah, tapi bayar loan RM1,800 ataupun bayar loan RM1,500, saya sewa RM1,000. Masih lagi belum mencapai this level. RM1,000 penuh tak dapat lagi. Okey, tapi di kalangan tuan-tuan tak ada. Okey, katanya saya pun tak ada. Tak ada juga tuan-tuan. Okey, simpanan 1.2 juta. Okey, katakanlah kita ambil sekarang, dividen kurang lebih 5% setahun. Bermakna secara tak langsung dengan 1.2 juta dividen 5%, kita akan dapat dividen kita dalam RM60,000. Dan RM60,000 ni kalau kita bahagi 12, kita akan dapat RM5,000 sebulan. Dan kita assume jumlah ini adalah pendapatan pasif kita. Kat sini saya nak bagi tahu tuan-tuan. Tuan-tuan nampak tak? Untuk mendapat pendapatan pasif RM5,000 sebulan, sekurang-kurangnya tuan-tuan kena ada 5 biji rumah. Ataupun ada simpanan di ASB ataupun tabung haji sebanyak 1.2 juta. Yang mana kita tahu malam ni, semua yang hadir malam ni seramai 122 orang ni, kebanyakannya dua-dua ni tak ada. Mungkin adalah sebiji. Okey, sebiji tak cukup lagi. Sebab saya nak cerita pasal passive income RM5,000. Okey? Sebiji, 2 biji tak cukup lagi. Kecuali lah tuan-puan betul-betul ada kondo besar, sewa RM3,000 ke atau ada kedai ke. Alright? Tu lain. Tapi kalau ada loan dengan bank, tak boleh panggil passive income lagi. Okey? Jadi, kebanyakan dari kita tak ada. Tapi, saya tahu di luar sana, ada yang dah ada passive income sebegini. Ini jangan cerita passive income dengan public goal lagi Kita cerita passive income secara tuan-puan ada aset ataupun tuan-puan ada simpanan. Kita tahu di luar sana tak ramai yang boleh ada aset sebegini dan juga simpanan sebegini. Ini adalah realiti. Dan realiti tersebut adalah pada diri tuan-puan yang hadir sesi malam ni. Jadi tuan-puan nak tak passive income RM5,000 sebulan ni? Kalau nak, kata 1.
Nak. Ha, kalau rasa tak nak, sikit 5,000 ni. Okey. Ha, saya nak tengok siapa yang nak. Ramai ke tak yang nak ni? Okey. Passive income. Ya, beza passive income dengan active income. Tuan-puan kena tahu apa perbezaan active income dengan passive income. Okey. Active income, tuan-puan kerja dapat duit. Tuan-puan tak kerja, tuan-puan tak dapat duit. Tapi passive income, tuan-puan buat sekali je kerja, duit datang berkali-kali. Datang selalu. Tiap-tiap bulan dia dah datang, dia dah masuk je. Okay? Alright. Ha, ramai nak tahu. Okay. Seterusnya. Okay. How much sebenarnya passive income ni boleh dapat dengan public good? Tuan-puan agak-agak berapa boleh? Okay. Sebelum saya pergi next slide, cuba tuan-puan tulis berapa agak-agak passive income yang tuan-puan boleh dapat dari public good. Okay, unlimited. Unlimited. Okay, unlimited ni bagi nombor. Supaya tuan-puan boleh nampak nombor. Jangan tulis unlimited. Unlimited sebenarnya tuan-puan tak nampak nombor, jadi tuan-puan tak tahu berapa tuan-puan nak. Tulis satu nombor yang mana tuan-puan nak dengan public good. Saya nak satu nombor. Realistik nombor realistik. Make sure realistic. Okay. Ha. Itu pun nombor tersebut tuan-puan boleh tulis dalam buku tuan-puan. Apa yang tuan-puan catat hari ni. Ha. Passive income dulu. Biar realistik dengan diri tuan-puan one by one, step by step. Hari ni kita banyak communicate macam ni. Sebab kita tak boleh communicate dalam sesi kelas kan. Jadi saya communicate macam ni. 5K, 20K, 4 ke 5K, okey, 30K, Siti Saria, okey, Farah Aizal, 15K, okey, Azman, 10K, Izam, 10K, alright, Siti Nohamiza, 100K, 300,000, yo, okey, Maria, 50K, wih, banyak okey, alright, okay. Realistic income di public goal, okey. Untuk permulaan, okay, passive income di public goal, tuan-puan mungkin dapat awal-awal 100 atau bawah 200, bawah 100. Betul tak? Even sekarang pun tuan-puan masih lagi income di level yang kat sini. Kan? Alright? Sabar. Income tuan-puan, dia boleh naik ke ranking yang nombor 2 ni. Okay? RM500. Best tak dapat income, passive income RM500? Best tak? Best. Ya, walaupun RM500, siapa nak bagi kan? Tapi, tuan-puan, jangan risau. Sabar. Terus buat. Income tuan-puan boleh naik ke RM1,000. Ini potensi income di public goal. Okay? Dari RM1,000, dia boleh naik ke RM2,000. Okay? Dari RM2,000, dia boleh naik ke RM5,000. Ini seperti yang kita bincang hari ini. Adakah ianya akan stop sehingga RM5,000? Jawapannya tidak. Income tuan-puan boleh naik RM10,000 lagi, RM30,000, RM50,000 dan lebih lagi RM50,000. Saya tak nak tulis yang lebih RM50,000. Nanti tuan-puan tak tahu nak beli benda. Okey? Kita cerita sampai sini dulu. Alright. Tuan-puan rasa income ni besar tak? Besar. 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 Okay. Jadi macam saya tengok tadi, tuan-puan ada tak dalam nombor ni, tuan-puan punya yang 5 kali ganda tadi? Ada. Ada. Sini saja, bukan yang selain daripada gambar ni. Di sini saja. Yang dalam skrin saya ni aja. Ada. Siapa yang tak ada, cuba tulis tak ada. Ada tak yang tak ada? Sebab saya pun nak bawa tuan-puan be realistic. Okay. Tiada. Wah, okay. Link tinggi. Alright. Saya nak tengok. Berapa ramai yang ada, berapa ramai yang tak ada. Yang income yang dipaparkan ni. Selepas kali 5 kali ganda. Okay. Alright. Ada. Bermakna maksudnya income tuan-puan kategori yang ni. Selepas 5 kali ganda. Dan saya rasa selepas 5 kali ganda tu adalah yang 3 di atas ni. Betul tak? Yang mana tuan-puan rasa, mustahilnya income ni kita nak dapat kalau dengan pekerjaan sekarang. Saya rasa yang ni lah. Okay.
Sebab kalau 5 kali 5 pun 25 kat sini. Okey, kat sini. Right? Jadi, dengan public goal, kita boleh dapat. Jadi, tuan-puan kena yakin tuan-puan sekarang berada di platform yang betul. Public goal, dia bukan skema. Kita, selling kita, perniagaan kita, platform kita, platform yang direct. Di mana kita hanya jual beli emas sahaja. Di samping kita memberi edukasi kepada orang ramai berkenaan dengan simpanan emas yang betul. Membeli emas yang betul. Membeli emas di tempat yang betul. Menggunakan emas dengan cara yang betul. Boleh menggadaikan emas-emas kita. Bermakna secara tak langsung kita ni berada di platform yang mana kita jujur dengan pelanggan kita. Jika pelanggan kita dalam kesusahan, mereka boleh menggunakan emas-emas yang mereka membeli di public gold ni ketika mereka kecemasan. Dia tak adalah nanti bila mereka kecemasan, mereka tak boleh nak menggunakan aset yang mereka ada. Betul tak? Siapa rasa sini susah hati kalau dia buat public gold? Ataupun mereka rasa senang hati, happy, seronok, gembira, bahagia. Serve pelanggan. Cuba tulis happy. Happy ke seronok ke apa, saya susah hati tulis. Okay? Kalau tanya saya, sepanjang saya sebenarnya saya bersama Public Gold sejak tahun 2009 lagi. Okay? Jadi, sejak tahun 2009, saya bersama Public Gold, saya tak pernah susah hati. Saya hanya akan susah hati kalau saya tak boleh selesaikan masalah pelanggan saya. Tetapi saya akan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah pelanggan saya. Buat sampai dapat. Okey? Miracle. Betul. Susah hati tak dapat buat bisnes PG. Okey. Susah hati kalau tak buat konten. Okey. Happy. Seronok. Dapat serve customer. Seronok. Happy. Dah ada tanggungjawab. Teruskan je. Okey. Seronok. Happy. Siok. Okey. Happy semua. Okay, happy, seronok. Okay, nampak? Semua positif. Okay. This is public goal. Kalau tuan-puan di luar sana, kalau tuan-puan masih lagi mencari macam mana, bisnes mana yang saya nak buat, aku nak buat untuk mencari extra income. Kalau tuan-puan dah merupakan seorang dealer public goal, terus bersama dengan public goal. Kalau tuan-puan belum lagi jadi dealer, masih lagi mencari-cari, okey, boleh daftar jadi dealer public gold. Yang mana belakang lagi? Pilih public gold. Straight dengan sini. Okey, kerana income kita boleh up tu ni. Ini income ni saya sebut ni, bukan sekali setahun je dapat tau. Ini adalah tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan tuan-puan. Okey, bayangkan tiap-tiap bulan income tuan-puan ada nombor ni. Okey lah, nombor ni besar sangat nombor ni. Dan nombor ni best tak dapat? 10,000. Best. Setiap bulan. Best. Best. Kata mandi ada mana? Nak tak? Best. Nak tak? Nak. Mesti letak pada diri nak. Trust yourself. Believe yourself. Okay? Right. Okay. Alah, gambar dia pecah sikit. Alright, tak apa. Okay. Passive income di public goal, kita adalah realistik. Walaupun saya sebut tadi 10,000, 20,000, 30,000, 50,000. Kita ada realistik. Kita adalah realistik. Kita tak tipu. Kita tak sembang tepi. Kita tak cakap kosong ataupun kita tidak mengambil duit orang dengan menganiaya orang. Kita bukan skema. Ini tuan-puan kena yakin dengan public goal. Okay? Sebagaimana kami semua Barisan FC, okay, dengan dealer-dealer lain yang berjaya. Kalau tuan-puan dah pernah tengok, dah pernah jumpa kami-kami ni semua, okay, ini adalah realistik. Kita buat public goal, bisnes public goal dengan senang hati, okay, yang mana bisnes ni ianya boleh dapat. Kita tengok sini tempoh 3 ke 5 bulan. Ni kan dengan syarat nak buat betul-betul. Janganlah tenggelam timbul. Tenggelam timbul tak boleh. Okay, nampak? 3 ke 5 bulan. InsyaAllah kita targetlah sebulan dapat 10 orang. Frontline. Okay? Bilangan frontline 50 orang. Okay, anak cucu adalah dalam 100 orang. Income kita dah boleh pergi antara 300 ke 500 ringgit sebulan. Dengan syarat ni buat kerja
Tuan-puan tak boleh kata, oh saya join public goal, goyang kaki, puk duit masuk. Tak boleh. Kalau tuan-puan kata, oh bisnes public goal ni kena cari orang ke? Jawapannya ya. Kita jual produk. Okay, kalau tak ada orang beli produk kita, macam mana kita nak dapat income? Tuan-puan tak boleh kata, saya goyang kaki je. Kalau tuan-puan masuk, mana-mana syarikat yang kata goyang kaki boleh dapat income, itu mungkin tergolong dalam skema. Kita bukan skema. Satu, realiti yang tuan-puan harus percaya, public goal kita jual produk. Apa produk kita? Mas. Apa produk kita? Emas. Silver. Ada dekat PG Mall. Banyak-banyak barang. Okay, itu produk kita. Okay, ingat. Kita bisnes yang ada produk. Ini kena yakin. Kalau tuan-puan kata, wah kena cari orang. Ini macam MLM lah. MLM lain. Public goal lain. Kita konsep B2C. Enggak. Okay? Enggak pula, sorry. Itu pagar. Okay. Alright. Okay, go. Public goal realistic Cuba kau business tolong. model. Bukan scammer. Janji untung ribu-ribu. Ya betul. Beli emas dapat emas. Kita ajak orang beli emas, simpan emas. Kita tidak mengajak orang membeli barang yang rubbish. Yang ada expired date. Emas ada expired date tak? Maksudnya saya dah beli ni 10 tahun. Rasa macam nak buang lah. Siapa rasa beli emas kat sini 10 tahun dia beli rasa nak buang? Bagi saya. Dah lama ni pakai dah rasa buruk ni. Basi kot. Emas jatuh dalam longkang pun tuan-puan ambil balik basuh. Betul tak? Longkang tu bukan longkang air jernih. Longkang air yang berlumut hijau. Bayangkan. Okey, saya bayang lebih. Okey. Tuan-puan mesti gagal ambil balik. Betul tak? Kerana ianya tetap berharga. Oh, gelak semua. Okey. Betul. That's it. Samalah juga apa maknanya kita menjual barang yang berharga kepada pelanggan. So, this is antara you trust. STP kita, show the product. Kita tunjuk produk. Jadi, BOP ni, okey, tuan-puan lebih fokus kepada macam kita ada produk. Kalau jumpa benda dalam tanah warna kuning, mesti harap-harap dia emas. Lagi dahsyat. Kan? Besar harapan ni nampak okey. Jumpa yang putus kecil sikit pun simpan. Kita tak buang. Betul tak? Yang sekepih-sekepih kan. Kalau barang kemas kita tu kan simpan. Subang hilang satu. Tak ada dah buang satu. Mesti simpan sebelah lagi kan. Kalau dia emas. Betul tak? So itulah emas. Okey, so berbalik pada ni Okey, income kita kalau 5 ke 10 bulan. Kalau tuan-puan betul-betul buat insya-Allah dapat 100 orang customer. Okey. Empire kita sebab dalam 100 orang ni pasti akan ada dealer. Okay, kita recruit dealer apa semua. Income kita antara 500 ke 1000. Okay, 24 bulan, 2 tahun. Customer kurang lebih dah ada 300 orang. Bila 300 orang, tuan-puan dah naik master dealer. Master dealer tuan-puan dah unlock 2%. 2% commission. Income boleh naik 3 ke 5,000. Ni passive tau. Okay, 3 tahun, 1,000 orang. Wow. Income antara 10,000 ke 15,000. 5 tahun, 20 ke atas. 10 tahun, 50 ke atas. See? Tuan-puan dah kerja sekarang berapa tahun? Ada tak income kat sini? Saya dulu kerja 20 tahun. Tak ada pun kat sini. Buang nombor 00000 belakang ni. 10 tahun kerja. Okay? Dengan public goal tak payah tunggu 10 tahun. Okay? 10 tahun tu kita memang dah mewah sangat lah. Tuan-puan, ini adalah antara jalan pintas cepat yang tuan-puan boleh buat. Sebab itu kalau kita lihat dengan public goal sekarang, even student pun, student tak kerja lagi, dah boleh jana pendapatan 20,000 ke atas. Fresh graduate 20,000 ke atas. Kita fresh graduate ada ke 20,000 ke atas? Kalau mak bapak kita bukan pemilik megah holding. Betul tak? Okay? So sebab itu hanya di public goal. So, kalau tuan-puan sedang mencari opportunity untuk mencari menjana pendapatan, come bersama public goal. Okay, ini berdasarkan amount sebenar diperoleh pengedar rasmi, master dealer and founder master dealer lah sepanjang bergerak aktif public goal. Aktif dealer public goal.
Potensi ini akan menjadi lebih besar sekiranya anda rajin belajar, rajin hadir kelas, latihan, WGC, weekly group coaching rajin buat konten, live prospecting di media sosial. Lagi rajin tuan-puan, lagi extra income tuan-puan. Okay? Kita sebenarnya dah ada rekod dealer public goal yang menjana income up to 100,000 sebulan. Nampak? Okay, tak apa, kita cerita sampai 50 dulu. Okay, income di public goal, kenapa dia boleh besar? Kerana income di public goal kita dari multiple source. Multiple source kat sini kalau tuan-tuan tengok kita ada dari referral, overriding, supervisory, sell back, top producer, Q bonus, group sale, $1 million league dan PG leadership seminar. Okay, untuk tuan-tuan tahu semua-semua ni sebenarnya kalau tuan-tuan kena jadi dealer dan yang penting tuan-tuan kena hadir training duit. Dealer Orientation Intensive Training. Jadi tuan-tuan kena hadir ni. Saya takkan cerita ni malam ni. Okay. Tapi boleh lihat sini apakah antara income tuan-tuan kat sini. Tuan-tuan nampak referral je tuan-tuan dapat antara 1 ke 2%. Nampak? Overriding 0.15 ke 1%. Supervisory 0.15 ke 5%. 0.5%. Semua-semua ni sebenarnya multiple source kita lebih daripada 20 multiple source kita. Ini baru cerita sikit ni. Dia ada lagi bila tuan-puan naik another level. Kita ada lagi. Yang ni baru kita tunjuk sikit 9 line kali 2 apa semua. Alright? Tapi sebenarnya kita ada lagi cabang-cabang lain. Yang lain nak tahu kena datang duit nanti. Okay, siapa yang belum hadir duit kena hadir. Duit ni kalau dalam tim PJ1M kita adakan minggu kedua setiap bulan. Okay, nanti saya mark jadual. Alright. So tadi saya dah tanya sebenarnya choose your passive income. Saya you all dah bagi tahu tadi yang mana you all nak. 50 semuanya kebanyakan 50, 30, 10. Okay? Yeah. You all boleh dapat passive income you all nak ni. Okay. So, what to do? Okay, kita balik what to do. Okay? Masa saya ada lagi. Okay. What to do? Apa yang perlu tuan-puan buat nak dapat passive income tu? Hanya sekadar cukup sebut saja, lepas tu tulis, lepas tu dapat. Tidur malam ni, wah mimpi indah-indah, besok dapat. Okay? Alright. Jadi, saya nak tuan-puan semua nanti kita akan bagi beg sebiji, galas. Dalam beg ni berat dia 50 kilo. Okay? Panjat bukit. Ramai-ramai. Adakah tuan-puan sanggup kalau diberi peluang buat benda ni untuk panjat bukit? Okay, kena lari dengan macam ni. Okay, selama 1 tahun. Okay lah, kita cakap 6 bulan lah. Okay, 6 bulan. Beg ni kena bawa tiap-tiap hari. 50 kilo emas. Tak lagi, kita letak 50 kilo batu dulu. Buku-buku. Okay? Sanggup tak tuan-puan? Tuan-puan rasa sanggup tak? Siapa yang Best ni, saya sanggup berkorban apa saja demi masa depan saya dan keluarga. Yo, okay. Mulai esok, letak dalam beg ni 50 kilo barang, pergi lari. Okay? Sanggup tak kalau tuan-puan dikerahkan begini? Okay? 6 bulan. Sanggup. Yo. Result tak tahu lagi ni. Okay? Income belum tentu lagi yang tuan-puan tulis tadi tu dapat. Buat je dulu ni. Okay? Jawapannya, tuan-puan jangan risau. Dengan public goal, kita tak suruh buat macam ni. Tuan-puan nak dapat passive income tuan-puan tadi, RM10,000. Nak dapat passive income RM20,000. Nak dapat passive income RM30,000. RM50,000. Kita tak suruh pun tuan-puan bawa beg berat-berat macam ni. 50 kilo kat belakang. Okay? Untuk angkut naik apa kalau bangunan public goal sebelah tingkat naik tangga. Tak ada pun. Okay? Kita tak ada suruh pun macam tu. Sebenarnya nak cari nak cari passive income di public goal sebenarnya sangat senang. Atau tengok betul-betul ianya sangat senang. Kenapa saya kata senang? Okay? Apa tugas dealer public goal sebenarnya? Dia hanya berkongsi ilmu keuangan dan simpanan emas. Itu saja. Kita bukan menjual emas. Tidak.
Siapa rasa sini dia adalah sales girl atau salesman emas? Yang buat jualan secara rental. Okay, direct. Jumpa pelanggan, nah beli. Jumpa pelanggan ni, oh tak nak beli. Ataupun tunggu je dekat kedai. Okay, tak boleh buat ke mana ni? Tunggu je kat kedai. Kalau kedai tutup, tak ada pelanggan datang, macam mana? Kita bukan macam tu. Dealer public gold, kita hanya berkongsi ilmu keuangan dan simpanan emas. Simple. Kepada siapa? Kepada ahli keluarga, jiran, kawan-kawan, media sosial. Kalau jumpa secara fizikal, ialah kita jumpa jiran. Jiran ataupun WhatsApp ke apa kan? Betul tak? Sangat senang Okay? So kita sembang-sembang, mungkin berjumpa di surau ke, makan-makan ke, ada jamuan ataupun balik kampung. Betul tak? Jumpa kawan lama. Bila kawan lama, kau buat apa sekarang? Ataupun kita tengok orang ni jenis, adik duit lebih. Why not kita advise dia? Advise dia, duit lebih, income lebih. Why not? Simpan emas sikit. So, bila benda ni berkaitan dengan ilmu keuangan. Apa beza simpan emas? Apa beza simpan duit? Saya tak nak cerita hari ni. Yang tu kena tengok live saya. Okay? Jadi, nampak senang tak? Buat live, letak gambar, konten kita, testimoni sikit, tips dan lain-lain lah. Dekat media sosial. So, media sosial kita pilih mana? Siapa rasa benda ni bila dia buat berpeluh-peluh? Habis tenaga dia. Padahal kita main handphone je. Sebab tu kalau tuan-puan jumpa dealer-dealer public go, kalau tuan-puan pergi mana-mana function, semua dealer-dealer public go, handphone tak lekang di tangan. Mesti ada handphone di tangan. Handphone pula bila sambil sembang, ni. Betul tak? Dah jadi rutin. Sambil sembang ni, saya ada jumpa seorang. Kita punya antara achievers kita lah. Okay? Keliati dengan Farah. Sembang dengan dia boleh taik macam ni di pandang kita ni. Tangan taik gini Di pandang kita sembang ni. Oh dahsyat tak dahsyat, jari dia dah ada mata. Okay? Masa tak terbuang main game. Ya betul. Dah jadi rutin. So, you all gunakan handphone ni kepada sesuatu perkara yang bermanfaat. Yang make money. Yang boleh ubah nasib keluarga kita. Jangan kita main handphone ni benda-benda yang membazirkan masa. Okey, membazirkan wang ringgit kita. Habiskan bil-bil kita saja. Tapi tak dapat income apa. Malah kalau duk main handphone tu silap bulan penyakit pula datang. Penyakit mata sebab mata terlalu pandang skrin banyak. Betul tak? Radiation dekat muka kita terlalu banyak. Muka naik jeragat. Okey? So apa lagi yang tidak bagus kalau main handphone ni dengan tiada apa-apa mission? Banyak perkara yang tak bagus kan? Jadi, dengan handphone je. Siapa sini handphone dia belum smartphone lagi? Ada 3310. 3310 tu apa pula saya sebut mungkin tak kenal lah. Kena bebe bini. Okay. Kena bebe bini. Tengok Zoom ni pun ada nak join customer baru. See, senang sangat Alright, saya rasa share ilmu pengurusan. Okay, betul. Gold advisor, main hiking. Sini, okay, ajak hiking dah pula. Okay, tu dah banyak duit, kita boleh hiking. Sekejap lagi kita cerita, tu hujung cerita. Okay, ada orang minat hiking, boleh pergi hiking. Hiking pun nanti kalau buat public go, duit jalan. Duit masuk. Ke atas puncak sana, duit masuk. Public goal. Public goal saja, hanya public goal. Okay, kalau tanya saya, kenapa saya berhenti ni, saya buat ni. Okay, alright. Dan lagi, hadir training, weekly group meeting, WGC tadi JRP atau all event yang lain. Ni contoh-contoh lah ni yang kita mana-mana dah pernah pergi. Okay? Jadi nampak, tuan-puan, senang sangat. Jadi dealer public goal. Dan tuan-puan boleh dapat income yang saya sebut tadi. Yang tuan-puan nak tadi. Okay? Hadir training Zoom. Sekarang kita Zoom. Siapa sini Zoom pakai kain plekat je? Siapa sini Zoom pakai seluar tracksuit je? Siapa sini Zoom pakai baju kelawar? Okay? Senang tak senang, tuan-puan hanya on saja butang sama ada dari handphone. Okay, kalau siapa buka laptop, okey lah proper pakai. Baju pun kedah. Tuan-puan nak dapat ilmu. Zoom saja tuan-puan. Okay? Kat atas ni je cantik. Tuan-puan tak
tanya saya ni, kat atas ni kasih cantik kak, kat bawah kasih apa? Tak nak cerita. Okay? Anak saya je tahu. Okay? Yang penting, performance kita cantik. Alright? So, nampak tak senangnya tuan-puan? Ini yang tak buka kamera ni, tak tahulah ni macam mana tuan-puan ni. Sekejap, saya nak tutup ni kejap. Saya nak tengok muka tuan-puan sekejap. Ni, tengok sikit. Kat atas. Comel kat atas. Okey, comel. Ni tak tahu kat bawah ni. Pakai seluar apa je ni? Seluar pendek. Pakai kain plekat ni. Pakai kot ni. Tak tahu kat bawah apa ni. Sila mengaku. Betul tak? Okey, pakai tudung sarung sekekup je. Muka pun filter. Okey, betul tak? Susah ke senang? Maaf, dalam bas. Dalam bas pun boleh ha? Senang. Senang sangat. Senang sangat. Senang tuan-puan, senang, ya senang. Adakah susah macam tuan-puan nak pergi kerja hari-hari? Sebelum subuh. Sebelum subuh. Itu kalau sebelum subuh. Sesudah subuh. Dah pergi tu. Okey. Buka pintu. Dipanggil. Apa buka pintu pertama? Buka pintu rumah. Buka pintu kedua apa? Buka pintu kereta. Masuk dalam kereta, jam lagi. Jam berapa jam pergi kerja? Cuba type sikit kalau you all biasa pergi kerja pagi. Cuba type berapa jam, berapa minit nak sampai kerja? Type sikit, saya nak tengok. 10 minit, 3 minit, 1 jam 10 minit. 3 minit, 30 minit. Okey. Ni tadi tak mandi pun live. Okey, nampak. Achiever kita, Farah Aizah tak mandi pun live. Ada orang bau busuk tak kan? Nampak senang kan? Penat orang kedai makan. Okey, 15 minit, 10 minit, 30 minit, 1 jam, 45 minit, 30 minit. Okey, nampak 20 minit. Macam pendek je semua masa you all. Ni cuti sekolah. Saya dulu nak pergi kerja pagi, biasanya around sejam. Balik petang dalam 1 jam setengah. Sebab jam. Okey? Sampai tempat kerja, stres, cari parking penuh. 20 minit. Sampai tempat kerja, kena bayar lagi parking. Betul tak? Yang mana tempat ni okey lah. Tengah cucuk sate, masak sambil Zoom. Okey pun masuk Zoom, nampak? Okey? Sejam nak sampai office. Okey, nampak? Masa. Tapi tuan-puan, datang kelas ni berapa minit tuan-puan ambil masa? Weh, tengah Zoom. Tak payah on lagi tak? On dah. Betul tak? Senang sangat. Senang sangat. Jadi apa alasan tuan-puan tak nak buat? Nak live. Kita pakai TikTok sekarang. Ya Allah, filter dari rambut putih jadi rambut hitam. Macam Cik Nisamuddin. Boleh tukar wajah Cik Nisamuddin jadi segak handsome. Pelanggan suka Cik Nisa. Okay? Senangnya business public go tuan-puan. Tuan-puan hadir kelas hari ni. Tuan-puan nak dapat ilmu. Senang tak tuan-puan rasa? Senang tadi kan? Jawab kan? Terus teringat circle public goal semua positive vibe. Ya. Semua di hujung jari. Biji di hujung jari. Ya. Masa tempat kerja stres pula dengan rakan sekerja. Okay. Tak nampak matahari masa kerja dulu. Zoom from luar. Parking saya everyday RM12. RM12 kali 20 hari. Sebulan kerja lebih kurang 20 hari. Berapa? Okay. Tu kena bayar parking. Okay, nampak? Jadi tuan-puan, business public goal sangat senang. Okay, sangat senang. Hadir training. Kenapa kita kata hadir training? Result, orang yang berjaya semua dia hadir training. Dia hadir training Zoom, dia hadir training fizikal, dia hadir weekly group coaching, dia hadir JRP, all event public goal. Siapa dah pernah pergi menara public goal? Okay? Cakap pernah. Okay. Siapa tak pernah? Siapa tak pernah lagi pergi menara public goal? Pernah. Okey. Tak pernah jauh. Masih di Sabah. Harap doakan Tak ada pernah rezeki. lagi. Okey, di Sabah. Okey, jauh. Okey. Tak apa. Cuba cari masa. Okey? Nampak? Pernah, tak pernah. Okey, jauh di Sabah. Okey, insyaAllah satu hari boleh sampai. Jadi tuan-puan, tak pernah lagi. Okey, belum pernah. Kena hadir sekali menara public goal kita di Kuala Lumpur di Jalan Tun Razak. Kerana itu adalah salah satu simbolik kita yang mana kita boleh tunjuk kepada rakan-rakan kita, dealer kita, customer kita ataupun prospek kita ataupun saudara mara jiran tetangga kita. Kita boleh tunjuk, tada! Inilah bangunan public goal.
Tuan-tuan, kalau syarikat scammer mana dia berani nak tunjuk besar-besar gini? Kalau dia tunjuk besar gitu pun ada seketul je tuan-tuan. Okey? Dan kita boleh tunjuk produk-produk kita. Kat Menara Public Gold nanti tuan-tuan kena cuba pegang emas 12.5 kilo. Tunjuk. Kita memang ada gold. Kita tak cakap on paper sahaja. Dan ini boleh menyebabkan pelanggan percaya. Walaupun tuan-tuan bukan jurujual emas, jurujual silver. Tidak. Tapi kita kena tunjuk produk kita. Sebab siapa yang jual dia sebenarnya? Public Gold. Kita, siapa kita? PGBO, yakni dealer Public Gold adalah pembimbing dan pendidik emas. Kita mendidik orang ramai tentang keuangan, cara pengurusan keuangan. Even tuan-tuan sendiri sebelum menjadi dealer Public Gold dan selepas kenal Public Gold, tuan-tuan saya rasa tuan-tuan dah banyak mengubah dan memperbaiki keuangan tuan-tuan. Betul tak? Belum pernah dapat pegang 12.4. Teringin. Nanti pergi branch pergi Menara. Kat Menara sahaja ada. Okey? Boleh pergi kalau boleh hari biasa. Ambil lah cuti setengah hari ke apa. Okey? Kalau pergi hari biasa, tuan-puan lebih relax sikit. Orang tak ramai hari biasa Isnin hingga Jumaat. Satu Ahad tu biasa ramai lah sikit. Okey? Pergi. Time JRP, selalu time JRP pun okey juga ada. Alright. Jadi nampak. Islam Public Gold senang. Siapa dah ada JRP? Cuba tulis JRP berapa dah datang. Ni JRP ni. Ni hadir. Ni antara JRP Ni JRP. Ni JRP. Yang lain tak ada. Tulis JRP berapa dah datang? Atau tak pernah hadir, tulis tak pernah hadir. Tak pernah. Tak pernah. Hui, kuat dia Lepas ni kena pergi. Belum pernah, belum sempat. Okey? Belum pernah hadir JRP 2.0. Tak pernah. Okey. JRP 2, JRP 1 dan 3. Banyak JRP dia datang 1 dan 3 Wafi. Yati 1 dan 3. JRP 3, JRP 2. Okey, Mazna. Sebab Mazna JRP 1 dan 3. Wah, kebanyakan 1 dan 3. Okey. 2 dan 3. Okey. JRP 1, JRP 2, JRP 3. Tuan-puan akan jumpa muka saya. Betul tak? Kalau kata tak kenal saya, masih lah. Alright? Okay. Jadi, next JRP berapa? JRP 4. Okay, kemungkinan kita akan buat insyaAllah pada bulan 5 nanti. JRP tu apa? Wah, soalan yang sangat bagus. JRP tu adalah Jutawan Emas Roadmap Program. Di mana training ni khusus untuk dealer dalam tim PG1M sahaja. Dan JRP ni kita adakan secara fizikal. 2 hari, 1 malam. Okay? Dan JRP ni sangat wow. Super wow. Yes, super wow. Super duper wow. You all kena hadir at least sekali. Setahun kita sekurang-kurangnya akan buat dalam 1 ke 3 kali. Okey, kita tak buat tiap-tiap bulan Tak boleh. Kita orang pun nak buat ni juga nak jaga juga pelanggan kita. Penat buat JRP ni. Okey, planning kita orang pun dekat 3 bulan. Okey, jadi kita akan buat antara setahun antara 1 ke 3 kali. So next ni insyaAllah kalau tak ada aral mungkin bulan 5. So you boleh standby. Nanti kita akan announce. Okey, nak date. Nak date nanti kita tanya Cik Syukur. Okey, nanti datang meeting. Okey, nak date. Okey, standby. Yang saya boleh kata bulan 5 sebab lepas raya Okey, insyaAllah tak silap saya dalam minggu kedua. Itu anggaran. Jangan pegang lagi date tu. Nanti kita akan announce. Cuma bulan ni. So hadir JRP keempat nanti. Siapa yang belum pernah hadir? Kenapa? Okey, kerana produk JRP dia sangat super wow. Sangat super wow yang mana kebanyakan achiever kita adalah yang pernah hadir JRP. JRP ni adalah antara satu sesi training secara fizikal yang you all harus hadir. Ini je antara kita wajib untuk hadir bagi achievers. Yang lain ni kebanyakan Zoom. Sebab hadir JRP secara fizikal vibes dia lain dengan you all datang macam ni. Yelah macam ni you all training. Kalau anak tengok pun bapak training apa tu? Pakai kain plekat. Mak training apa tu? Pakai kain batik je. Mak training apa tu? Pakai baju kelawar. Okay? Jadi, kita tak rasa vibe kita ni buat bisnes. Sedangkan kita ni PGBO adalah Public Gold Business Owner. Kita ada bisnes
Ni adalah bisnes kita sendiri. Yang mana kita bina, kita kena rasa vibes yang mana kita datang situ, pakai smart-smart, kita ada momentum, diri semua kuat untuk belajar dan juga bersama-sama dengan tim. Tiket flight mahal kalau cuti sekolah, nak beli tiket awal. Okey. Nanti kita bincang yang ni Cik Abu Bakar dengan tim FC. Mungkin juga dalam tempoh setahun tu kita buat bukan cuti sekolah. Setuju ke kalau bukan cuti sekolah? Kira at least you all tak ada kacau. Kan takut guru-guru kan susah juga nak datang. Tak apa, yang guru-guru boleh datang time yang cuti sekolah. Sebab selalu kita orang cari juga ada waktu cuti sekolah. Ya, yang nyata memang kita buat Sabtu dan Ahad. Biasa JRP kita memang buat Sabtu Ahad. Jumaat kita akan prepare. Okey. So kalau ramai setuju, nanti saya bawa pada tim FC. Saya rasa dalam ni pun tim FC ada. Kita boleh usulkan ni dalam sesi next. Kita betul-betul. Slide saya banyak lagi. Okey. You all, okay, bila dah datang training, you all dah belajar macam-macam, okay, you must trust the process. Saya trust the process. Saya trust mentor. Saya trust apa yang diajar di Public Goal. Saya trust apa yang Cik Syukur pernah bimbing didik kami. Saya trust apa yang Public Goal bagi produk, buat sistem. Kita daftar orang, customer nak ambil emas, kita trust that thing. Setiap apa yang kita buat, kita kena trust apa yang kita lakukan. Kalau tuan-puan buat konten, kalau tuan-puan buat perkongsian ilmu, tuan-puan kena trust apa yang tuan-puan cakap. Sebab itu untuk tuan-puan dapat ilmu, tuan-puan kenalah membaca. Jangan duduk je tada je, sikit-sikit datang meeting. Meeting tadi pun dah boleh datang, okey. Dapat ilmu tapi dia tak banyak. Bagaimana cara tuan-puan nak dapat ilmu sendiri? Baca buku. Hadir seminar-seminar, sesi perkongsian orang lain. Okey? Kerana dari sana tuan-puan boleh dapat plus minus ilmu-ilmu baru. Hadir sesi Kak Suzy malam ni BOP. InsyaAllah tuan-puan ada dapat sedikit ilmu baru. Mungkin ada serta perkara tuan-puan dah pernah dengar, betul tak? Tapi insyaAllah ada sesuatu yang tuan-puan baru dengar. Tuan-puan baru trigger, baru macam faham, baru macam sedar. Terutama income tuan-puan tadi. Kalau kali 5, confirm tuan-puan susah nak dapat. Betul tak? Okay? Cikgu boleh ambil CRK, swasta ambil annual leave Jumaat. CRK tu apa? Okay? Ahad kami kerja. Alright. Cuti sekolah. Kalau Ahad kerja, ambil lah cuti sehari. Okay? Cuba cuti sehari. Sebab dia Sabtu Ahad biasanya sebab lebih mudah lah untuk hari lain, kalau kita nak buat Jumaat, Sabtu dia macam agak takut demand tu tak. Tapi kalau tuan-puan kalau Sabtu Ahad, kalau boleh cutilah sehari. Okay? Jangan beralasan. 1 tahun takkan langsung tak boleh cuti. Okay? Ambil lah. Kalau you nak berjaya, allocate cuti. Satu lagi saya nak cerita. Zaman saya kerja dulu, untuk aktiviti public goal, saya sebenarnya allocate lebih kurang 10 ke 15 hari. Untuk aktiviti public goal je, saya akan reserve cuti saya. Okay, sebagai contoh, kadang-kadang public goal ada function dekat KL, kat Penang. Okay, kalau tuan-puan yang siapa dah follow FB saya dulu-dulu kadang-kadang saya pergi function dekat Penang, kadang-kadang saya jadi tour guide untuk PGGT. Saya ambil cuti tu tuan-puan. Sekurang-kurangnya 1 hari. Nampak? Okay? So saya reserve cuti tahunan saya setahun dalam, tak silap saya 20, tak ingat dalam 21 macam tu lah, 21-22 hari. So, antara 10 ke 15 saya reserve untuk public goal, selebihnya okey reserve untuk family. Hari raya ke apa ke, nampak? Kenapa saya reserve? Kerana saya sedang membina bisnes saya di public goal. Saya nak dapat all the info, saya nak contribute diri saya dalam public goal. Saya nak sertai apa event public goal. Saya nak pergi duduk dalam kelompok who are in public goal. Macam tuan-puan cakap tadi, berkawan, duduk dalam PG1M, rasa kawan-kawan sangat positif. Positive vibes, kita dapat circle yang bagus. You all jumpa fizikal, lagi circle bagus tau. Tadi kita jumpa ramai-ramai. Bayangkanlah 1 hari kita boleh jumpa kurang lebih antara 150 ke 200 orang.
Kalau dalam JRP tu. JRP biasanya kita dalam 150 orang lah hampir plus minus. Okay. So vibe dia sangat-sangat best sebab kita jumpa orang yang satu kepala. Tiada biawak dalam tu. Biawak tu sebab muncul pak kena cantas. Sebab kita memang membina jati diri kita dalam JRP tu. Sebab tu saya nak tuan-puan datang JRP. Saya JRP ni JRP betul dah buat 3. Pre-JRP ada 2. 5 JRP dah ni. Saya hadir. Yelah sebab saya MC. Okay. Tapi tuan-puan, so tuan-puan kena hadir. Tuan-puan nak berjaya, tuan-puan kena berkorban sedikit. Jangan tuan-puan kata benda tu tak boleh, benda ni tak boleh. Kalau tuan-puan banyak beralasan, kejayaan tuan-puan pun tetap beralasan. Lambat. Tuan-puan nak berjaya. Tadi bila sebut duit, semua nak cepat. Laju je tak? Laju je kira. Tapi apabila suruh buat sesuatu, bertangguh, berlengah. Alasan itu, alasan ini. Tanpa kita sedar, sebenarnya biawak dalam kepala kita pun banyak. Betul tak? Biawak dalam kepala kita ni pun banyak. Jadi kita tak nak. Kita nak let go. Kena release. You all kena prepare yourself. This is your business. Sorry, JRP tu apa? Seorang lagi tanya. Jutawan Emas Roadmap Program. Itu adalah training fizikal yang dari PG1M. Okay, yang lain boleh tolong jawab itu. Okay, di mana announcement JRP nanti. Kita akan war-warkan sama ada dalam PG1M punya Facebook ataupun ketika meeting call. Setiap kali meeting call, meeting hari bersama dealer. Okay, dan juga dari you all punya upline. Dia akan blast kepada anak-anak buah-buah. Okay. Tahun depan masuk next financial year kita akan ada planning lagi bagus untuk you all punya group level. So kita akan lagi perkemaskan lagi. So nanti kita akan ada announcement. So saya harap tuan-puan sertai. Kalau tuan-puan ada dealer bawah, cucu cicit yang mana masih sendu-sendu, nak bangkit balik, nak aktif balik, ajak diorang. Okay? Nanti kita akan announce. Okay. Trust the process. Saya pernah share trust the process ni dalam sesi JRP. JRP 1, 2, 3 sebenarnya. Because this is my topic. Okay, trust the process ni macam mana? Okay. Macam saya kata tadi lah, you all kena hadir training. You all kena hadir training, sesi, perkenalkan produk ni apa semua kepada orang. Tapi dalam pada you all buat ni tetap ada cabaran sebelum berjaya. Kan? Cabaran sebelum berjaya macam mana? Saya dulu kita orang dulu sebelum COVID ni kita banyak kelas fizikal. Yang mana kelas fizikal PG1S setiap Selasa antara tahun 2016 ke 2019. Macam saya hadir ke setiap public goal Ampang. Habis kerja saya habis dalam pukul 6 kan. Tunggu ke office kejap, stay sebab kelas ni biasa start dalam pukul 8.30. So pergi ke branch setiap minggu. Saya ponten dah 2-3 kali je antara tempoh ni. Saya tak banyak ponten. Saya adalah antara peserta yang rajin. Sebab saya nak ilmu, saya nak belajar. Walaupun payah sikit, susah sikit, balik kadang-kadang pukul 12 malam. Pernah balik pukul 1 sebab sembang dengan Cik Syukur, jumpa dealer-dealer lepas tu. Okay? Tapi tuan-puan sekarang senang sangat. Habis sesi ni nanti okey nak tidur, tak payahlah nak drive apa. Kalau siapa pakai jaket, terus buka jaket. Senang. Dulu kita nak pergi sini kena prepare, kena fizikal, bawa diri apa semua kos itu kos ini. Betul tak? Dulu online atau media sosial suka nak dapat pelanggan. Walaupun tuan-puan buatlah posting ke apa, orang kepercayaan tu payah sikit. Dia tak macam sekarang. Okay, dia tak macam sekarang. Sekarang tuan-puan buat live TikTok, tuan-puan buat konten-konten di Facebook ataupun IG ke apa, tunjuk-tunjuk sikit ke apa ke. Okey, orang senang percaya. Dulu payah Dulu payah. Okey. Dulu house meeting Amway. So bersurat pun pukul 12. Okey, nampak? Struggle-nya siapa-siapa nak buat bisnes Okey, bagi saya dulu, personal sale 1 juta dirasakan mustahil. Saya pernah ingat masa ketika ARN saya tengok Cik Syukur, Cik Zul masa tu beratur sebab dia nak ambil anugerah $1 million. $1 million producer. Okay. Suka saya nak tunjuk. Saya dah ada anugerah ni. 3 tahun berturut saya dapat. Okay, dulu saya rasa mustahil. Ni adalah antara kita punya trofi. Trofi. $1 million producer. Ni. Ini tahun lepas punya. Okay, nampak sangat. Okay. Dulu saya rasa mustahil.
Tuan-puan rasa payah tak nak dapat 1 juta personal sale ni sekarang? Jujur. Sale tuan-puan sekarang tuan-puan tengok, alah 10,000 je, rasa macam 20,000. Nak tahu producer pun payah. Okey, susah juga. Okey, susah. Okey, belum capai. Susah. Okey. Agak sukar. Ya, tak mudah, betul. Okey, sekarang susah. InsyaAllah tak mustahil. Ya, betul. Susah sangat. Nampak? Tuan-puan rasa susah. Sama. Saya dulu macam tu juga fikir. Susahnya. Macam mana dia boleh dapat ni? Alamak. Okey. So, susah, stres, bingung. InsyaAllah berkat doa mentor. Okey. Mentor sentiasa doa. Yang penting tindakan kita. Okey. So, apa tindakan kita? Pastikan, saya bagi tip satu tulis sini Kalau you all nak senang dapat sale 1 juta ni, frontline you all kena besar. At least 1,000 orang. Kalau rasa sekarang frontline baru 100, 200, apa-apa sekarang buat konten dan cari frontline ke arah 1,000 orang yang pertama. Okay? Baru senang dapat sale 1 juta. Kenapa saya kata 1,000 orang pertama? Okay? Tuan-puan bayangkanlah kalau 1,000 orang pertama, okay, mereka membeli emas sekurang-kurangnya 1 gram seorang. Memang besar lah, dapatlah top producer. Okay? Alright. Tak apa, keyword dia cari 1,000 orang pertama. Itu je. Tuan-puan by hook by crook untuk jadi PGBO yang stabil, yang income yang tuan-puan cakap tadi, yang tuan-puan nak tadi, yang tuan-puan type tadi, yang tuan-puan tulis dekat buku tu, cari 1,000 orang pertama dulu sekarang. Cepat-cepat. Kalau boleh ni dah masuk 2024, tahun ni settle. Yang hadir hari ni 172 orang. Kalau betul-betul buat public goal, okey, cari 1,000 orang pertama. Cepat-cepat. Tak boleh tahun ni, rasa dalam masa 2 tahun. Okey, plan yourself. Buat magic number. Okay. Apa itu magic number? Nanti hadir JRP. Okey, tak boleh cerita kat sini. Suka nak dapat 500 pelanggan. Ini saya rasa dulu apatah lagi nak 1,000. 500 pun kita rasa payah. Sebab kenapa 500? Kita naik FMD. Kan? Alright? Nampak? Okay? Tip 1 juta. Frontline kena ramai. Ya, betul. Cari 1,000 pertama. Ini je tips dulu. Besar-besar tulis. Okay? Tanya dah Cik Syukur ke? Tanya Tuan Hafizul ke? Tanya Era Aziz ke? Kak Ina ke apa? Kena dapatkan 1,000 pelanggan pertama. Kerana dengan 1,000 pelanggan pertama, kurang lebih pelanggan kita yang buat pembelian. Okay? Dalam masa setahun, insyaAllah kita boleh dapat. Bayangkanlah setiap orang hanya beli RM100. Sebulan kurang-kurang dah ada RM100,000. Betul tak? Okay? RM100,000 sebulan. Setahun 1.2 juta. Nampak? Simple. Simple calculation. Tapi adakah semua pelanggan kita beli RM100? Jawapannya tidak. Kan? Dan adakah 100% adakah 100% semua pelanggan kita beli setiap bulan? Jawapannya pun tidak. Okay? Sebab itu kita kena reserve ada 1,000 orang. Kerana, kenapa kau ni duduk sini? Okay. Kerana pelanggan kita ada beli, ada tak beli. Dan ada beli memang simpan RM100 di Gap dan ada beli lebih. Jadi dari yang beli lebih tu, itulah extra income tuan-puan, reserve dia. Tapi a simple calculation, kita bayangkan seorang ni beli RM100 je. Setahun tuan-puan akan dapat 1.2 juta. Simple. Okay. Sebab itu, cari 1,000 yang pertama. Bila tuan-puan dapat 1,000 yang pertama, sale tuan-puan insyaAllah every year. Bukan setakat 1 juta, 2 juta dalam tangan. InsyaAllah. Okay. Bila dah 2 juta dalam tangan, tuan-puan boleh dapat apa? Tiket PJLS. 2 tiket. Sudah ada group sale lagi lah. Itu kena datang duit. Saya tak nak cakap sini. Dulu kita cerita, tak ada yang percaya. Saya cerita Okay, sama kat tuan-puan sekarang, tuan-puan rasa tak ada yang orang yang percaya. Banyak jumpa biawak. Ya. Kompetitor pun ya juga. Banyak langgar dinding. Ni saya dulu banyak langgar dinding sebab kita buat sorang-sorang. Okey? Sebab dulu tak ada mentor, tak ada group. Kita buat sendiri-sendiri. Tapi sekarang kita dah ada mentor. Kita dah ada group. Tuan-puan dah duduk dalam PG1M. Semua kita dah sediakan. Toyo-toyo. Toyo-toyo. Itu apa? Kita punya bank of script, bank of poster, bank of copywriting, bank of script nak hantar kat orang ramai. Ada.
harian. Tuan-puan nak bagi gambar cantik-cantik, semua ada. Dah join belum Telegram kita, PG1M? Jangan kata tak tahu apa benda tu. Pergi kontak upline masing-masing. Okey? Kita dah siapkan semua dah tuan-puan. Tuan-puan kena buat je. Buat saja. Okey? Buat. Tapi tiada result. Ini dulu cabaran kita. Even tuan-puan pun mungkin cabaran sekarang. Sabar. Saya sabar 10 tahun tuan-puan. 10 tahun tuan-puan saya buat tak ada result. Inilah yang saya hadapi. 10 tahun. Kerana ketika tu tak ada mentor, tak ada group. Tapi adakah saya salahkan diri saya ke apa? Saya salahkan public goal? Tidak. Saya tegur jalan je. Buat je lah dulu. Belajar. Okey? Dan tiada yang mustahil untuk mencipta kejayaan. Tuan-puan kena yakin pada diri. Sebab tu tadi saya tanya tuan-puan yakin tak pada diri tuan-puan boleh berjaya? Tuan-puan baru berapa lama sertai public goal? Cuba tulis. Baru berapa lama sertai public goal? Tulis sikit saya nak tengok. 2 bulan ke? Setahun ke? 2 tahun ke? Tulis dekat chat. Saya nak tengok dulu sebelum saya cerita pasal ni. Since 2016, 8 bulan, 1.2 tahun, 2 minggu, 1 tahun, 1 bulan, 3 apa ni? 3 tahun ke 3 bulan? Mei 2022, since 2013. Okey, dia dah 11 tahun dah. Okey, baru 3 minggu, 3 tahun, masuk 3 tahun, 2021. Okey, lebih kurang 3 tahun. Okey, Jun 2023, okey, tak sampai setahun lagi. 2016, time student, 3 tahun, nampak? Tak ramai yang achieve dah 10 tahun. Sekarang tak ada result lagi kan? Sabar. Apa yang Kak Suzy ajar tadi tu, suruh buat tu, yang tu je. Tu je keyword dia. Okay, datang training, buat konten. Okay. Kak Suzy dulu, sebab Graf ni dia dari 2015. Sebenarnya dia ada lagi ni, 2009. Dia tak nampak tepi ni. Memang dia dah tak apa-apa Ni semua sama straight je kat bawah ni. Sampailah nampak compounding effect. This is my compounding effect. Pernah tak dengar Cik Syukur cakap compounding effect kita? Setiap orang akan mengalami satu compounding effect dia. Okay? Kenapa Kak Suzy ni lama sangat? Kak Suzy ni tak pandai ke? Ya, saya mengaku saya tak pandai dulu. Okay? Tapi apa saya buat? Saya belajar. Saya tak pernah berputus asa. Saya yakin pada diri saya dahulu. Walaupun saya gini ni dulu 10 tahun ni. Mendata ni. Dia tak nampak ni 10 tahun sampai 2019 nampak. Saya start 2009 10 tahun mendata macam ni je naik sikit gini je. Okay. Sampailah 2020 bila Allah nak bagi, dia akan bagi. Sebab itu segalanya mampu ditawan. Kita boleh dapat. Sejauh mana keinginan kita nak berjaya. Kena yakin. Buat tindakan. Jangan stop. Jangan frust. Okay. Hanya masa yang tentukan. Kadang-kadang Allah ni nak uji kita. Kita ni mampu ke tidak? Mental warrior kita kuat ke tidak? Okay? That's it. Right? Jadi, apa yang saya buat? 2009 tu. Nampak? 2009 saya mulakan saya punya channel YouTube. Okay, itu Suzy Isa channel. Sampai sekarang masih lagi aktif. Okay, kat sini saya kongsi ilmu-ilmu semua. Masa ni, follower saya ramai ke? Subscriber saya? 2 orang tuan-puan. Ni kalau nampak 22.2K. Dulu 2 orang je. Dia tak ada K. 2 orang. Siapa? Anak saya, suami saya. Tu pun kena paksa join. Sebab saya buat. Okay? So, mereka berdua ni lah antara yang melihat saya dari awal. Macam mana saya membina. Macam mana saya seronoknya buat video. Okay? Dari 2 orang sekarang dah jadi 22.2K. Nah, ini pun on off jugalah buat video sekarang. Tapi keep continue ada. Saya pelbagaikan. Apa yang Kak Suzy buat kat sini? Kak Suzy tak pernah jual emas. Saya tak pernah jual emas. Saya hanya sharing ilmu. Sharing ilmu perkongsian. Sharing ilmu keuangan. Orang mencari benda tu. Jadi, buat. Kalau tuan-puan rasa payahnya YouTube, tak apa. Sebab ini zaman saya dulu. Sekarang TikTok. TikTok sangat laju. Pergi buat kat sana. Pergi belajar. Kita ada kelas-kelas training dia. Hadir. Tak payah ambil kelas training luar. Datang training kita. Bayar RM5 tuan-puan. Okay? Datang training kita. RM5 ilmu kita sama dengan macam ilmu yang kat luar. Tuan-puan bayar RM500. Bukan sekali kita ajar. Berkali-kali. Malah kita ada
result. Pengajar dia yang ada result, yang bukan sekadar cakap sahaja, yang macam kalau tuan-tuan tengok kat luar tu, mungkin mereka jual produk lain, dia tidak sesuai dengan bisnes kita. Tapi kita bawa speaker yang mana mereka mengajar yang sesuai dengan bisnes kita. Kita bagi contoh, kita bagi rujukan, kita bagi tips apa yang sesuai dengan public good. Sebab tu kalau tuan-tuan tertanya-tanya, kenapalah tak jemput si Polan bin si Polan ni untuk bagi training kat public good? Kerana kita lebih percaya dan yakin seseorang yang memang dah berjaya dengan public good pasti ada satu ilmu yang mana dia boleh kongsi dengan orang ramai, ilmu yang betul. Berapa tuan-puan nak pergi belajar dengan orang lain, dia ajar ilmu lain. Contoh, dia belajar sebenarnya bisnes dia buat sabun. Tuan-puan akan fikir, macam mana ni buat sabun? Aku tak buat bendanya. Aku ni hanya nak beri edukasi tentang emas. Dia ajar pula buat sabun. So macam mana nak tally tu? Tak kena. Tapi kita selalu bawa trainer-trainer yang memang proven success. Ya? Nampak? That is public good. Seterusnya. Okay. Jangan tunggu sempurna. Ni gambar mahal saya Okay, ni rahsia saya dulu. Kalau tuan-tuan tengok saya buat YouTube lah apa semua sebelum tuan-tuan kenal saya dulu tak ada tripod. Okay, yelah kita baru nak start. Okay, nampak apa tripod saya? Ni nampak ni. Tupperware. Bukan sekali saya buat, berkali-kali. Sampai satu tahap baru saya beli. Sekarang bersusun saya punya tripod saya. Kecil, besar, panjang, tinggi semua ada dah. Okay, tapi dulu saya tak tunggu sempurna. Apa yang ada sebab saya nak bagi facing muka tu cantik. Macam sekarang ni okey lah dah ada tripod lah. You tengok muka saya dah nice. Tak ada dah Tupperware kat depan saya. Tapi dulu tripod saya adalah Tupperware je. Okay, nampak? Susun dua ni kecil besar satu. Nampak? Ni saya zoom lagi nampak. Jadi tuan-puan jangan tunggu sempurna. Kalau tuan-puan rasa alah telefon saya murah. Bukan iPhone. Bukan Samsung. Bukan yang mahal-mahal. Bukan canggih-canggih. Jangan risau tuan-puan. Yang ni saya mula pun, saya tak ingat handphone saya apa ni. Oppo. Saya pun tak pernah pakai iPhone. Jangan tuan-puan rasa macam nak berjaya kena pakai iPhone. Tak. Serius saya cakap. Saya adalah antara contoh dealer public go yang berjaya tak pakai iPhone. Kalau tanya saya kenapa saya tak suka pakai iPhone, saya masih tak suka pakai iPhone. Okay? Tapi tak adalah saya nak mengasut tuan-puan jangan beli iPhone. Tak. Itu terpulang. Tuan-puan ada bajet beli. Tapi sini saya nak bagi tahu apa yang tuan-puan ada, gunakan dahulu. Walaupun tuan-puan kata, kalau saya beli handphone ni tak sampai RM1,000 Kak Suzy. Ya, jawapan dia handphone saya ni dulu tak sampai RM1,000. Saya sebenarnya dulu saya tak suka beli handphone mahal. Sebab bagi saya handphone saya pakai biasa sangat 2 tahun, 2 tahun setengah ke 3 tahun. Lepas tu saya akan tukar handphone. Kenapa? Sebab saya tahu handphone satu tak update. Okay? Lepas tu dia punya software dia kan update-update lagi kan, lagi cepat. So saya nak pakai yang up to date juga punya phone. That's why saya tak suka beli phone yang mahal dulu. Phone saya dulu memang biasa around RM1,000 ke RM1,500 sahaja. Saya tak beli phone mahal. Okay, ini ketika saya dulu. Alright, sekarang pun sama juga lebih kurang sebenarnya. So tuan-puan jangan rasa, wah orang ni ada, jangan risau tuan-puan. Orang lain ada yang iPhone pun dia buat video belum tentu viral. Okay. Tuan-puan ada handphone biasa je. Apa buat? Kok lah viral. Right? Guna je apa yang ada di tangan. Ya, Yati pun bukan handphone. Betul. Bukan iPhone. Okay? Ingat guna apa yang ada. Jangan tunggu sempurna. Nanti dah ada bajet, upgrade. Nanti ada bajet, tambah. Dah ada bajet satu persatu. Saya sekarang memang tak ada lah. Dah pakai Tupperware ni kan. Sebab biasa dah ada tripod kecil, mini. Ellie nak letak dalam handbag pun apa senang. Tapi terpulang. Tuan-puan, terpulang. Ini, adakah perlu tuan-puan malu? Jangan malu. This is your business. Okay? Jangan malu nak buat business. Saya bukan minta tuan-puan buka baju ke kat orang ramai. Tak. Kalau you nak buat live anywhere, buat. Tak pandai buat live, pergi belajar kelas. Nanti saya ada buat kelas, berani buat video. Siapa nak join. Tak buat-buat lagi kan tahun ni. Nanti saya buat. Saya announce. Okay. So, kalau kita buat konten, do you know which one akan viral? Which one yang akan meletup? Ataupun masa kita buat ni, kita yakin video ni aku buat ni akan boom. Satu video je buat. Satu video tu tuan-puan rasa boom. Adakah tuan-puan rasa macam tu? Satu konten ni je. Tuan-puan bukan Siti Nurhaliza. Okay? Dia artis yang terkenal, dikenali ramai. Kita ni siapa kenal? Siapa tahu? Tak ada orang. Okay? Even di kalangan public pun tak kenal sangat kita.
apatah lagi orang luar. Jadi tuan-puan, buat konten jangan buat satu. Cik Syukur atau dalam PJON kita galakkan berapa konten kena buat sekurang-kurangnya. Cuba tulis berapa konten. Kejar konten ni cepat-cepat. Berapa? 1,000. Ya betul, 1,000 konten. Buat. So kena buat. Kalau tuan-puan tak buat, sebab nanti tak ada result. Dan dari 1,000 konten ni tuan-puan tak tahu mana yang akan berjaya. Macam saya. Selepas ini lebih kurang video yang ke-50 lebih rasanya. Ni. Baru dia boom. Saya buat dari 2019, 2020. Tu pun ketika COVID dia baru boom. Baru viral naik video ni. Dan lepas tu barulah video saya orang tengok, orang ramai. Jadi secara tak langsung saya dapat pelanggan yang ramai. So sebab itu saya tak nak tuan-puan buat satu video, 2 video, 10 video Dafra tu 2 orang je like. Siapa? Anak dengan laki. Tak apa. Saya dulu macam tu juga. Anak dengan laki saya je like dulu saya. Tulis tiap-tiap hari ni. Lepas tu adalah entah mana orang lah jumpa. Adalah like 20. Kat YouTube YouTube saya tahu kalau dekat TikTok sekarang lagi laju, cepat lah kan. YouTube ni dulu, like, kadang-kadang tulis ni, saya ada lagi nota saya tulis dulu sebab saya suka satu post-post dia tu berapa like. Jadi masa tu saya tak tahu berapa, tapi apa yang saya suka masa tu adalah saya berkongsi, saya terus berkongsi, saya terus buat video. Sampailah kalau saya tengok balik, kalau tuan-tuan tengok pun video ni balik, kata apa Kak Suzy ni cerita simple je, macam mana boleh viral? Rasanya kat situ Allah je yang boleh jawab. Sebab tu tuan-puan kena buat. Buat action tuan-puan adalah buat konten. Live buat juga. Tapi jangan berharap pada live sebab ketika kita live kadang-kadang tak ramai yang datang. Mungkin time live kita orang tengah kerja. Time live kita orang tengah sembahyang. Time live kita orang pergi shopping, pergi berjalan. Tapi apa yang tuan-puan kena buat? Dari video live tuan-puan, cut. Ataupun tuan-puan buat satu rakaman khusus jadi satu video yang khusus. Supaya orang boleh tengok berulang kali. Orang boleh tengok kemudian. Orang boleh share. Orang boleh tengok lagi. Kalau tuan-puan berharap, saya ni rajin sangat buat live. Tuan-puan kena ingat, live kita bukan Siti Nurhaliza live kita datang beratus. Orang tengok beratus ribu. Kita kadang-kadang nak dapat 20 orang tengok mata tu pun rasa macam payah. Betul tak? So sebab itu kalau tuan-puan buat live, pastikan ada video juga. Kena buat video pendek. Ataupun upload je lah live tu. Tapi kalau upload live, cabaran dia tak mungkin orang boleh tengok semua video panjang kita. So sebab tu cut, cari yang pendek-pendek. Sebab itu kalau tuan-puan masuk TikTok hanya dalam 1 ke 2 minit je. Okey lah, cari. Content is king, life is queen. Gitu. Nampak? Buat. Tuan-puan kena rajin sikit lah, extra rajin. Jangan kata macam mana ni Kak Suzy, saya buat konten tak jadi pun. Saya tengok konten, sekarang saya tanya berapa konten, baru 15 tuan-puan, sabar tuan-puan. Buat lagi jadi dari situ walaupun tuan-puan kata tadi baru upload video 15 video dalam masa sebulan. Satu kejayaan kecil tuan-puan. Dalam 15 video ada satu video orang tengok 100 view. Happy sebab sebelum ni video tuan-puan hanya 40 view. Tiba-tiba ada satu video 100 orang bukan 100k. Raikan kejayaan kecil tuan-puan walaupun 100 orang. Dari 100 ni dia akan jadi 1000. Dari 1000 dia akan jadi 10,000. Dari 10,000 dia akan jadi 100,000. Mungkin lepas tu akan naik 1 million. Tengok video saya tadi. 382k. Asalnya dari 2 orang view. Siapa? Anak saya, suami saya. Ini je orang terdekat saya yang saya paksa suruh tengok terus. Supaya naik view. 3 tahun dahulu. Hari ni 382k. YouTube ni dia tak adalah macam TikTok laju tapi kira satu kejayaan untuk saya. Mungkin tuan-puan banyak lagi view tapi kejayaan kecil saya 382k view untuk video ni. Yang lain-lain tu adalah 70k, 80k, 50k. It's okay. So jadi tuan-puan raikan kejayaan, setiap kejayaan kecil yang tuan-puan dapat. Dapat pelanggan hari ni seorang, alhamdulillah, yes. Suzy, you can do it. Kalau dalam ni, Ghazali, you can do it. Sebut pada diri sendiri.
Okey, kalau sini Nozita, yes, dah dapat hari ni 2 orang pelanggan. Yes. Walaupun 2 tak apa. You jangan compare dengan Farah Aiza ke yang dia orang announce dah bulan ni dah dapat apa club 100 lah apa. Relax lu, kita belum that level. At least you all setiap hari dapat 2 orang, seorang. Raikan kejayaan kecil you all. Ini akan memberi motivasi you all. Kau tanya saya motivasi saya macam mana? Yes, Suzy, hari ni 2 orang. Yes, yes, yes. Saya cakap pada diri saya. Orang lain tak dengar pun. Ha. Okay. Kadang tengok view naik. Ui, okey. Dah 100 orang tengok. Yes. Yes pada diri. Diri sendiri. Sebelum orang lain yes pada you all. Once you yes diri sendiri, nanti orang lain akan yes dekat you. Okay. Fokus pada apa yang ada. Bukan yang tak ada. Maksudnya apa yang ada kita. Okay, yang pertama. Okay. Yang pertama. Kalau kita dah ada pelanggan, fokus pada pelanggan yang kita memang dah ada dulu. Jaga mereka baik-baik. Pastikan active ratio kita 100%. Itu lagi bagus. Okay? Dan apa yang ada tadi termasuklah apa-apa gadget yang you ada, ilmu yang you ada. Guna dulu. Ni dah datang kelas rajin. Tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu datang kelas. Tapi satu pun ilmu tu yang kita belajar tak guna. Datang, dengar je. Oh, tengok je muka Kak Suzy ni. Oh, okay. Tapi action tak ada. Tak guna juga. Okay? Jadi kita kena ada tindakan. Buat dulu. Walaupun sedikit. Kalau tuan rasa tak pandai nak edit video guna CapCut. Pergi belajar. Nak dapat belajar mana? Tanya upline. Tak mustahil. Upline tuan boleh ajar. Mungkin dalam weekly group coaching dia akan ada satu set lagi ajar tuan. Ataupun next sesi kelas training dari PG1M. Hadir. Okay? Tak pandai juga, cari masa, jumpa siapa-siapa yang memang boleh ajar one to one. Perlu bayar sikit, bayar. Sebab tuan nak belajar. Kalau rasa tak tahu juga, tengok YouTube. Kalau tanya saya dulu, mana saya belajar buat edit video? Saya tengok YouTube je. YouTube tu tuan type lah apa, banyak. Ada orang ajar. Okay, pergi. Okay, nanti bila tuan dah buat ni semua, bisnes ni boleh run sendiri. Ini sangat-sangat best. Okay. Cik Ghazali cakap, reward diri, appreciate diri. Yes, saya dah post 3 video dalam TT. Alhamdulillah, insyaAllah konsisten. Okay. Buat. Okay, itu kejayaan kecil tuan-puan. Sebelum ni, 3 video 1 minggu pun payah. Tiba-tiba hari ni 3 video 1 hari. Yes. Sebut yes pada diri. Okay. Alright. Dan ini kemuncak kegembiraan kita dalam Public Goal. Okay. Kita pergi melancong. Dengan founder Public Goal tuan-puan. Boleh sembang kosong. Boleh sembang gelak ketawa. Buat lawak. Okay, dan yang best lagi kalau you all dapat pergi trip bersama pasangan masing-masing. Sebab itu kalau tanya saya kenapa saya target 2 tiket tiap-tiap tahun? Yes, sebab saya nak bawa pasangan saya. Okay, saya sebelum dengan Public Go, berjaya Public Go pun saya memang dah suka berjalan. Tapi kita berjalan biasa-biasa. Okay, kalau kita berjalan dengan Public Go dia luar biasa tuan-puan. Sebab itu saya amat menggalakkan tuan-puan buat Public Go sungguh-sungguh supaya tuan-puan dapat tiket PJLS. Kerana PJLS adalah kemuncak kegembiraan, kemuncak kejayaan kita bagi tahun itu. Okay? PJLS. 2 tiket. 1 tiket okey lah tapi tak berapa syok. Pastikan 2 tiket. So kalau tuan-puan rasa sekarang jauh lagi nak dapat, tak mustahil dalam tahun ni tuan-puan boleh dapat. Next financial year kita akan ke Cape Town. So target pada diri tuan-puan ada masa 13-14 bulan untuk kejar tu. Prepare dari hari ini. Jangan tunggu nanti bulan 4. Barulah aku buat apa benda yang Kak Suzy ajar, apa benda yang training semua ajar. Jangan. Prepare daripada hari ini untuk 12 bulan akan datang. Tuan-puan akan dapat pergi PJLS Cape Town. Makan dengan Datuk, sembang dengan Datuk, dengan Datin, juga dengan mentor kita, dengan kawan-kawan PG1M kita. Okey, untuk ke Switzerland ni pun kita lebih kurang dah ada lebih 30 orang dah pergi PJLS. Nama keep counting lagi Dan Alhamdulillah memang ramai. So tahun depan kita target sekurang-kurangnya 150 orang. Okey, kita nak bawa dari tim PG1M. Jadi tuan-puan sampai itu saja perkongsian Kak Suzy. Good luck. Saya doakan tuan-puan berjaya dan kaya dengan Public Goal. Jom, ayo cipta kejayaan dan dapatkan passive income yang tuan-puan type tadi, tuan-puan tulis tadi dengan Public Goal. Di Public Goal tuan-puan boleh dapat. Okay? Sekian saja. Bye-bye. Assalamualaikum. Ada soalan?
Wow, wow, wow. Menariknya. Terima kasih moderator kita, Puan Suzy. Saya risau juga ni kalau dia tak nak berhenti kan. Tengok pun. Terima kasih Puan Suzy. Tepuk tangan sikit, tepuk tangan sikit. Okey, dah 10.42, kita buka sesi Q&A. Kalau tak ada pun tak apa, bagus juga sebab kita nak ambil gambar. Ada apa-apa kita bagi peluang. Macam tak cukup. Betul, macam tak cukup. So lepas ini ingat sedikit je. Sementara saya tengok kalau ada soalan. Fokus pada pelanggan yang sedia ada, raikan kejayaan kecil kita dan ingat, buat dulu, percaya kemudian. Ayuh kita beramai-ramai ikut jalan-jalan bawah public goal, bukan biasa-biasa tetapi sangat luar biasa. Okey, teacher rasa kita akan ambil gambar sebab tak ada soalan, sangat bagus. Dah ada yang bergambar sendiri dah senyum-senyum dah. Saya nak tanya Mungkin ada soalan. sikit kita nak sharing. Oh ada. Silakan. Saya, Farah. Okey. Kak Suzy Silakan, nak tanya, apa ni, dari segi video dekat YouTube tu, berapa kali target dalam masa seminggu tu? Nak tahu juga. Seminggu at least naik target 1. Tapi dia kadang-kadang ada tercicir. Kalau rajin terlebih, dia ada lebih. Dan Ini dia ada ni sikit. Tapi masa awal-awal dulu saya buat, seminggu sebenarnya saya target at least 2. Ketika awal-awal. so, sebab saya pun ada juga, tapi saya buat YouTube ni yang short-short. Jadi pendapat Kak Suzy yang dah lama dalam bidang YouTube ni, macam mana? Mana yang sesuai sebenarnya YouTube? Macam mana? Yang short ke yang biasa tu? Okey, sebenarnya YouTube ni dia sebenarnya untuk perkongsian lebih panjang sikit. Dan you all kena macam kalau kita pembimbing pendidik, buat macam education punya style. Jangan laju sangat, jangan kelang kabut sangat. Buat macam be relax. Sebab kita boleh post banyak video. Sebab tu kalau you all perasan kadang-kadang video saya ada part 1, part 2, part 3. Okay. Dan yang saya nampak permainan di YouTube ni, dia tak nak panjang sangat dan dia tak nak pendek sangat. Kurang lebih kalau saya dari apa yang saya belajar dulu, kurang lebih 3 ke 5 minit video. Okay. Alright, thank you. Short TikTok, long YouTube, betul. Tapi long jangan long sangat sebab orang bukan nak tengok kita buat konsert ke apa, tu lain. Cari dulu, sebab tu kalau you all dapat satu-satu topik, contohlah, kita tahu kelebihan simpan emas ni ada 1001 simpanan. You all jangan cakap, hari ni saya nak cerita 100 kelebihan simpanan emas. Tak payahlah sampai 100 tu dalam satu video. Okay? You pecahkan, hari ni tunjuk 5, besok tunjuk 5, lusa tunjuk 5, lain hari tunjuk 7. Okay? Jadi, orang lebih suka macam tu. Dan satu lagi, style yang saya nak bagi tahu kalau you buat number, orang macam sebenarnya lebih teruja untuk tahu dia punya next. Maksudnya, contohnya macam ni. Saya nak kongsikan 7 kelebihan account gap. Yang pertama, bagi tahu apa. Yang kedua apa? So, orang akan tunggu biasanya sampai ke 7. Orang akan tengok video kita sampai habis, secara tak langsung. Okay? Jadi, dengan syarat jangan main-mainkanlah pelanggan kita. Kalau janganlah kata tiba yang ke-7, okey dengar video saya next. Kadang geram, orang geram. Jadi kita biar telus lah. 7, bagi 7. Cuma kat hujung tu cakap lah, okey tunggu saya punya. Jadi orang lebih suka dengan kita. Right? Tu salah satu antara saya nampak sebab bila dalam video saya buat nombor-nombor macam tu, saya nampak dia punya audience punya tengok tu lama. Okay? Kena jelas apa big boy masing-masing. Ya, okey. Ada soalan lain lagi? Kak Suzy, saya nak tanya. Okey. Okey, Betul, silakan. Okey, saya nak tanya. Sekali shoot video tu berapa kali? Maksudnya dengan tersasulnya, dengan cakap ada skrip ke atau macam mana tu? Betul-betul. Okey, rakaman tu kalau di awal, kalau tuan-tuan tak biasa lagi memang banyak. Okey, dia akan jadi cut. Sebab itu, tuan-tuan kena buat video selalu. Sebab untuk berlatih bercakap. Saya kalau dulu ada ke saya dah tutup dah. Off terus. Okay, so kalau nak tanya saya cara macam mana you nak handle macam sekarang dia kalau ada tersalah cakap tu pun, you all continue saja cakap dalam video tu. Contohlah kata, poin yang pertama, kelebihan simpan gap. Contohlah you macam, alamak apa ni Jangan cut. Tengok je terus, buat your nota. Oh, kelebihan gap yang pertama kita boleh simpan RM100 saja. Lepas tu rasa macam, tak best lah. Okay. You start balik. Kelebihan pertama untuk simpan gap, kita boleh bermula dengan RM100 saja. Biar video tu dalam video tu. Walaupun ada salah. So, nanti masa edit, potong yang salah. Itu lebih senang daripada, salah dah. Sebab macam blank. You bukan live. You hanya rakaman. Bila rakaman,
Jangan takut, jangan malu sebab nanti you cut. Yang tu tak nak cerita habis dah ni. Habis pukul 12 kan korang tidur. Tapi itu adalah antara tipsnya. So biar continue, nanti potong je ketika edit. Rasa kita Sebab kena buat salah kelas satu ni. dia lagi, salah satu dia lagi untuk memudahkan you edit. Bila banyak cut sangat dia susah edit. Okay, alright. Cuba sikit dalam buat video banyak-banyak. Cantum video pendek-pendek. Efektif tak kita upah orang buat video kita? Buat video untuk kita. Kalau kita rakam, kita memang ada duit untuk orang edit, okey lah. Sebab kebanyakan sebenarnya contoh saya bagi contoh kalau ada influencer-influencer yang dah familiar, mereka sebenarnya buat rakaman saja, orang lain yang edit. Tapi make sure kalau orang lain yang edit, dia dah ada point kita. Sebab sometimes bila orang lain yang edit, dia dapat menjimatkan masa dia untuk dia belajar dan kita pun ada modal untuk bayar, it's okay, no problem. As long as benda tu memang muka kita untuk kita. Boleh. Cuma yang ni tak ramai lah orang boleh upah orang. Tapi kalau you rasa you all boleh upah, tak ada masalah, boleh. Isu muka kita lah. Bila selalu buat video akan tahu nanti. Betul kata mentor, trust the process, ada ilmu kena amal. Kalau teori saja tak buat takkan dapat trik. Betul. Kena buat, betul. Belajar rakam sendiri, edit sendiri, post sendiri. Yang tu lagi bagus. You all belajar dari zero. Kerana kalau you all punya downline, tanya pun you all boleh jawab. Contoh macam tadi you all tanya, saya dah boleh cerita sebab saya dah pernah alaminya. Dan saya boleh bagi you all tips lagi. Tak payah you all dak langgar dinding. Saya pernah rakam satu video hampir 100 cut. Lepas tu letih pula. Mana satu yang video betul lah. Nampak? Itu sebab tu saya ajar you all tadi. Salah ke apa biar dalam satu video. At least you all dah tahu mana ini salah ni betul. Kalau tak nanti bayangkanlah cut tu ada 100. Kita pun sudah mana satu. Tadi ada satu video yang betul dia dah kena tengok balik semua. Okay? Jangan gelap benda tu macam tu. Saya mengalami yang tu awal. Sebab tu saya kata bila you all ada mentor, you all takkan ulangi benda-benda yang langgar dinding. Apa tips untuk tajuk video di YouTube? Tajuk dia kena jelas lah. Okay, kalau you all tengok tajuk saya pun jelas sangat Dan jangan panjang-panjang macam karangan. Kalau macam mana lah you all tengok. Plan dulu sebelum rakam. Ya, tu semestinya. So tajuk dengan plan dia berkaitan Sebab tu sebelum you rakam, you dah tahu apa point yang you all nak cakap. Okay? Nanti kalau saya you all sertai kelas video saya akan ajar lagi tips-tips lain untuk buat video. Okay? Alright. Plan dulu. Okay, Sebelum tu saya edit video guna CapCut. Okay, sekarang saya guna CapCut. Dulu sebelum CapCut saya guna KineMaster dengan satu lagi saya guna apa? Saya lupa dah yang awal-awal dulu. Saya dah tak guna tu sebab sekarang dia dah naik license. Yang tu saya beli license dulu masa 2000 dia license dia murah, 2021 pun murah lagi. Masuk 2023 dia dah license dia dah mahal. Lepas tu saya tengok CapCut pun okey, free, okey pakai lah. Boleh guna CapCut, no problem. Okay? So guna apa yang ada. Jangan sibuk nak cari yang canggih-canggih sangat dalam function pun you all tengok tak ni, tak payah. Guna CapCut pun boleh. Okay? Draft dulu sebelum rakam, edit. Betul, draft dulu. Alright. Okay, MC. Okey, dengan ini kita rasa boleh dah kita tutup sesi Q&A. So nantikan nanti kelas yang PG1M akan buat berkaitan dengan video. Mungkin Puan Suzy pun akan buat nanti insyaAllah. So saja, saya dah habis dah kan? Itu saja Ni Kak Siti Aisyah ada soalan. Saya sorry, nak siapa tu? tanya, kalau yang nak jadi normal dealer ataupun priority dealer kan, kalau orang tu dia ada savings banyak dalam gram, maknanya kita kena boleh buat outright purchase. Macam ada yang ajar saya supaya keluarkan duit tu, withdraw kan, buy, kita sell balik, so kita dapat cash tu baru kita beli balik apa yang Dina tu. Which one is better? Maknanya sama ada kita convert that, kita jual balik, sebab bila jual balik dia jadi sikit kan. Kalau tanya saya, Outright purchase terus.
Betul. Okey, kalau tanya saya tak galakkan cara tu. Sebab kalau dia jual balik, sekurang-kurangnya 9% daripada jumlah duit dia tu ada dah hilang. Kalau betul dia nak buat dealer, kalau boleh ambil package yang EPP 10. Bermula dari 10 dinar dulu, tak apa. Kalau dia rasa belum dapat achieve untuk priority dealer. Kecuali ataupun dia boleh guna saving duit dia sikit yang lain untuk top up dia sikit ke apa, maknanya sini buat pembelian baru sebaiknya. Sebab kalau dia guna teknik yang jual lepas tu beli balik, dia rugi atas angin lah kira 9%. Tapi dia punya tempoh untuk jadi PD tu cepat sikit lah kan? PD ke ND ke kan? Tu sabarlah. Buatlah cari cepat 300 terus naik MD dalam masa sebulan. Buat betul-betul. Malah you all punya EPP setiap bulan tu, setiap bulan boleh bayar dari duit commission, insentif public goods. Buat betul-betul. Dan nak jadi dealer kan buat betul-betul, jangan main-main. Ini dah jadi dealer, semua tahu main-main. Buat betul-betul. Kita memang ada result dalam masa 1 hari jadi MD. Kita ada satu result kita Jadi tak mustahil orang boleh dapat pelanggan macam tu. Jangan rasa macam ni. Tu kira biar awak lah duk fikir dulu kalau. Kalau duk fikir kalau sampai tahun depan 5 tahun lagi tak habis kalau tu Buat dulu. Jangan duk fikir kalau. Tak apa, bermula dari normal dealer. It's okay. Bermula je dari normal dealer. Buat dulu. Buat dulu percaya kemudian. 2 bulan boleh jadi MD. Tak payah fikir lah. Relax je. Bagilah 2 bulan MD. Tak kira. Baik 300 pelanggan. Dapat. Ataupun rasa dalam masa 6 bulan. Buatlah. Tak apalah kalau rasa masa pendek. Tak apa. You kejar terus. MD. FMD. Settle. Buat betul-betul. Boleh buat. Bagi semangat dia kat macam tu. Nak jadi dealer kena buat betul-betul. Janganlah dah susah payah jadi dealer. Buat main-main. Okey. Terima kasih. Sama. Okey, tu saja. Saya rasa tu soalan bonus tadi tu. Untung kena belanja ni. Okey, Alhamdulillah berakhirlah webinar kita. Saya ucapkan selamat malam. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih semua. Terima kasih moderator. Terima kasih speaker.